Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqin wa qa'idul du'atil mujahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'innal khair fa'inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rasa macam banyak ekor. Jadi pertama-tamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Salman Ali kerana bersama kita sepanjang siri ceramah untuk program kita kali ini. Ada bunyi dia. Dan kepada mereka yang tidak berkesempatan untuk mengikuti kuliah-kuliah sebelum ni, mungkin kalau kita boleh bagi bukan rumusan pun, just bagi tahu apa yang kita bincangkan. Jadi ceramah yang pertama adalah mengenai sejarah mazhab akidah, yang mana kita dalam bincangkan tentang apakah dia contohnya mazhab-mazhab akidah yang wujud di kalangan umat Islam, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, dan Sufi dan sebagainya. Dan Ustaz telah membentangkan tidak cukup mendalam kerana bukannya tak cukup ilmu, tapi tak cukup masa. Banyak nak cerita tetapi kita telah mendapat tasawur ataupun gambaran yang agak baik tentang bagaimanakah mazhab-mazhab akidah ni boleh muncul, bagaimanakah boleh terbentuk, dan apakah dia perbezaan yang utama di antara mazhab-mazhab akidah ini. Dan juga ini juga saya dapati daripada feedback daripada setengah daripada hadirin adalah merupakan exposure yang baru, sebab selama ni kita nampak kalau mazhab tu mazhab fiqh, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, tapi dalam akidah pun ada mazhab-mazhab yang tertentu. Dan kemudian dalam ceramah yang kedua kita telah pun mengupas tentang sejarah mazhab fiqh, sejarah mazhab fiqh, yang mana Ustaz telah membentangkan dengan begitu detail bagaimanakah boleh terbentuknya mazhab-mazhab yang berbeza. Apakah yang menyebabkan contohnya mazhab Maliki berbeza dengan mazhab Hambali, apakah dia sandaran dia, dan bagaimanakah approach ataupun uslub sahabat yang awal, Allah bin Umar, Allah bin Mas'ud, Allah bin Abbas, bagaimanakah dengan approach yang berbeza, usul yang berbeza boleh menghasilkan fatwa ataupun ijtihad yang berbeza. Begitu juga dengan tempat masing-masing, seorang di Kufah, seorang di Madinah dan sebagainya. Bagaimanakah akhirnya faktor-faktor ini membentuk ijtihad yang berbeza, yang mana apabila benda ini dikoleksikan, dia menjadi satu mazhab yang lengkap. Dan banyak juga persoalan yang timbul daripada kalangan hadirin mengenai kita telah pun belajar tentang mazhab-mazhab akidah, kita telah belajar tentang mazhab-mazhab fiqh. Jadi sepatutnya kita ni macam mana? Kita ni apa sebenarnya? Apakah dia manhaj yang sepatutnya kita anuti? Kalau kita tengok contohnya, semua pihak contohnya mengakui bahawa mereka lah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua tak ada pihak yang tidak mengatakan bahawa mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pada malam ni kita nak meminta Ustaz untuk memberi lebih kepahaman kepada kita, apakah dia yang dimaksudkan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, dan bagaimanakah kita boleh berintimak dengannya. Jadi mungkin sebahagian daripada persoalan-persoalan yang timbul sebenarnya kita boleh cuba untuk huraikan dan kita hadamkan dan rungkaikan pada malam ni. Dan kalau ada sebarang persoalan yang ingin ditanya,
ataupun lontaran idea dan pandangan, boleh kita kongsikan bersama-sama. Pesanan daripada penaja, daripada majlis memuaskan, di sekeliling anda ada tabung-tabung yang berlegar. Jadi kita dapat banyak feedback daripada komuniti untuk kita mengadakan lebih banyak lagi program-program sebegini, lebih kerap lagi, dan ramai juga yang meminta untuk buat program yang lebih untuk anak-anak contohnya. Jadi daripada kalangan komuniti sendiri, mereka tidak ada masalah untuk organize lebih banyak program, tapi bukan semua ustaz sanggup drive daripada Qatar ke Oman. Kebanyakan dia naik flight dan tiket tu bayar. Jadi untuk kita lebih untuk boleh kita buat organize lebih banyak program dan sebagainya, kita mungkin kita boleh bersama-sama untuk membantu usaha ini, untuk kita bersama-sama meningkatkan ilmu di kalangan kita. Juga saya diminta untuk bagi sedikit lagi introduction tentang Ustaz pada siapa yang mungkin datang buat kali pertama pada malam ni. Ustaz namanya adalah Ustaz Salman Ali. Sekarang ni bertugas sebagai debate coach di Qatar Debate Center di bawah Qatar Foundation. Sudah 5 tahun di sana, yang mana Ustaz merupakan pioneer, saya difahamkan kepada institusi debat di sana. Dengar cerita pada malam pertama, jemput Ustaz Dina, kata bila datang tu nak buat debate team, nak buat liga ataupun tournament, tak cukup 8 team, 7 je kan. Kan ada kena genap kan buat round, first round tadi kan. Sekarang ni ada berapa ratus team kan? Beratus-ratus team judge juri saja dah 80 beratus-ratus sekolah, universiti apa sebagainya. Jadi alhamdulillah kita semoga Allah menerima usaha Ustaz sebagai pahala jariah beliau, yang mana kita tahu bahawa untuk keupayaan berdebat, keupayaan berjidal, keupayaan untuk berdakwah ni adalah satu perkara yang sepatutnya setiap daripada kita ni ada. Sebab memang Islam ni adalah dakwah bilhal, tetapi juga Islam ni adalah agama hujah. Jadi kalau kita tidak boleh berhujah, kalau kita tidak tahu untuk articulate idea kita, express idea kita dan convince orang tentang position kita, maka itu adalah satu sisi yang orang kata disadvantage kepada kita. Jadi semoga Allah membantu Ustaz dalam usaha beliau, dan semoga kita dapat lebih banyak lagi manfaat dan lebih ramai lagi orang-orang seperti Ustaz, insya-Allah. Jadi tanpa menangkan masa lagi, saya persilakan Ustaz untuk menyampaikan kepada beliau. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Jadi terima kasih sahabat kita pengurusi majlis, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah sampai di sesi yang ketiga. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini memberikan kepada kita sedikit sebanyak pemahaman dan pengetahuan yang baru, ilmu untuk kita kumpulkan, dan juga semangat untuk kita terus menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mula, saya nak respon soalan terakhir yang kita tinggalkan siang tadi dalam sesi pagi tadi. Dua benda yang kita kena faham. Satu, apakah maksud seseorang itu dianggap Islam? Garis panduan ataupun minimum requirement yang menjadikan seseorang itu kita anggap dia Islam, kita tak kafirkan dia. Dan yang kedua, apakah kedudukan orang Islam nanti di akhirat? Baik, soalan yang pertama, manusia dia dianggap Islam dengan syarat dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dia, dan juga dia tidak menolak perkara-perkara yang
dalam agama ini dinamakan dia qat'iyatus thubut. Maksudnya benda-benda yang secara pasti telah sabit di dalam agama, dia tak tolak. Dia tidak membantah kewujudan benda-benda itu. Maka ini syarat minimum seorang Islam. Kalau dia beriman Allah itu Tuhan dia, tetapi dia kata Muhammad ni bukan Rasul dia, Muhammad ni lelaki biasa seperti lelaki yang lain, dia bukan Islam. Sebab itu antara syahadah yang mesti diucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dia beriman bahawa Allah satu-satunya Tuhan dan Muhammad adalah Rasul. Jadi setelah beriman Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul, hanya seseorang itu dianggap Islam kalau dia menerima segala yang qat'i. Kita tak kena faham qat'i dengan zanni. Zanni, benda-benda yang ada kemungkinan membawa lebih daripada satu tafsiran. Kalau dia bantah, dia tak jadi kafir. Okey, bab-bab ulama khilaf, dia tak jadi kafir kalau dia bantah. Ada orang kata baca kunut tu sunat, ada orang kata tak sunat, dia tak boleh jadi kafir. Ada orang kata berkaitan dengan sifat-sifat Allah mesti takwil. Ada orang kata tak boleh takwil, mesti beriman sebagaimana Allah sebut sifat Allah, dia tak jadi kafir. Sebab ini semua perkara-perkara yang dhanniyatus thubut. Ada ruang untuk khilaf. Walaupun kita boleh kata pandangan aku betul, pandangan hang salah, tapi ruang untuk khilaf masih wujud di situ. Seseorang hanya jadi kafir bila dia bercanggah dengan benda-benda yang qat'i. Qat'i maksudnya tak ada ruang untuk khilaf. Contohnya dalam kes Syiah sebagai contoh kan. Allah sebut di dalam Al-Quran tentang ciri Muhajirin dan Ansar, orang-orang yang layak menerima harta rampasan perang. Allah sebut dalam surah Al-Hasyr kalau tak silap saya, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah. Pertama sekali, untuk orang-orang miskin di kalangan muhajirin yang dihalau keluar daripada rumah dan juga harta mereka semata-mata kerana mencari keredaan Allah. Satu. Yang kedua, Allah kata walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang yang mendiami negeri dan juga iman sebelum kedatangan muhajirin, itu Ansar di Madinah, mereka mencintai orang yang datang kepada mereka. Mereka mencintai muhajirin. Yang ketiga, Allah sebut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang selepas daripada muhajirin dan Ansar, mereka berkata, ya Allah, ampunkan kami dan juga orang-orang yang terdahulu daripada kami. Ayat ini menunjukkan menjadi syarat orang selepas mesti minta ampun untuk orang terdahulu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Syarat dia. Kalau orang selepas dia datang, dia kafirkan orang terdahulu, maka dia bercanggah dengan qat'i Quran. Sebab Quran perintahkan untuk minta ampun. Sebab itu Al-Imam Sya'bi rahimahullah, dia kata Syiah terkeluar daripada Islam. Sebab umirna bistighfari lahum fasabbuhum, kita diperintahkan untuk minta ampun bagi muhajirin dan ansar. Syiah datang, dia kafirkan muhajirin dan ansar. Kata Abu Bakar kafir, Umar kafir. Disebabkan itu dia terkeluar daripada Islam. Apabila Al-Quran jamin sesuatu benda, tentang kes Aisyah sebagai contoh, apabila Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal, Allah turunkan ayat walladzina ja'u bil ifki usbatun minhum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Orang-orang yang mendatangkan fitnah itu adalah satu kelompok daripada kamu. Janganlah kamu anggap itu buruk, sedangkan yang berlaku itu ada kebaikan untuk kamu. Maksudnya Allah jamin Aisyah itu pelihara. Bila Syiah datang, kalau dia kata Aisyah ni berzina, maka dia kafir. Sebab dia bercanggah dengan sarihul Quran. Allah sebut dalam Quran kan, ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Allah mengetahui apa yang berada di langit dan bumi. Kalau ada orang datang dia kata tak, Allah tak tahu sebenarnya. Semua yang berlaku ni dah berlaku bahawa Allah tahu. Maksudnya dia kafir. Sebab dia bercanggah dengan qat'iyatus thubut. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Dirikanlah salat pada waktu siang, pada waktu malam dan juga awal pagi.
Ada orang datang dia kata solat ni tak wajib sebenarnya, dia kafir. Sebab qat'i. Jadi berbalik kepada soalan, bila orang tu jadi kafir? Bila dia melakukan syirik, apabila dia beranggapan bahawa Muhammad itu bukan Rasul, ataupun apabila dia membantah sesuatu yang qat'i di dalam Al-Quran. Ini kita faham. Kalau ada ruang untuk khilaf, dia bantah tak apa. Tapi benda-benda yang tak ada ruang untuk dibantah, benda-benda yang semua orang mesti sepakat, tiba-tiba dia bantah, dia menjadi kafir. Tentang hudud sebagai contoh kan, Allah sebut di dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang-orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang kafir. Kalau ada orang dia tak nak buat hudud sebagai contoh, kita kena tanya dia, kenapa kau tak nak buat hudud? Kalau dia kata hudud ni mungkin situasi sekarang belum kondusif untuk buat hudud, orang berbeza agama, kita belum ajar orang tentang perkara yang betul, dia tak jadi kafir. Mungkin pandangan dia betul, mungkin pandangan dia salah, tapi dia bukan kafir. Kalau kita tanya sebab apa tak buat hudud, dia kata hudud ni memang hukum Allah, tapi aku tak berani nak buat lah, aku takut bila aku buat orang tak undi aku. Dia tak kafir. Dia mengaku hudud tu hukum Allah, tetapi dia cuma tak berani nak buat. Sebab apa tak nak buat hudud? Dia kata hudud ni hukum apa ni, potong tangan orang zaman dulu punya hukum, sekarang dia tak boleh buat dah, tak patut dan tak wajar. Dia kafir. Sebab dia membantah perkara yang sabit secara qat'i. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Allah sebut pencuri lelaki dan perempuan potonglah tangan. Tiba-tiba dia kata potong tangan ni undang-undang zaman batu dulu dah, ni tak boleh amal dah, terkeluar, maka dia jadi kafir. Dia membantah qat'iyah yang sebut di dalam Al-Quran. Para ulama khilaf. Satu benda yang ulama khilaf, apa hukum orang yang tinggalkan salat? Para tabi'in katakan tidak ada perbuatan yang bila kita tinggal menjadi kafir, melainkan satu je, ulama khilaf tentang salat. Orang yang tak salat macam mana? Kita bagi contoh kan. Kita kerja, sign kontrak dengan mana-mana company lah. Sign kontrak dengan company tu kata hang punya kerja, hang kena buat, hang kena jadi accountant sebagai contoh, hang kena kira-kira duit. Okey, kena kira duit masuk, duit keluar dan sebagainya. Tiba-tiba datang satu orang ni, dia sign kontrak dengan company tu, jawatan dia accountant, job scope dia kena kira-kira dan semua, tapi dia tak buat tu. Tiap-tiap pagi dia bangun, dia pergi lap meja semua orang sampai bersih. Dia lap meja semua bersih, dia lap cermin tikar semua bersih. Itu yang dia buat selama sebulan. Agak-agak dia layak dapat gaji tak? Wajar tak wajar company tu bagi gaji dia? Aku lantik hang suruh jadi accountant, bukan suruh jadi cleaner. Tapi dia menjadi cleaner, patut tak dia dapat gaji? Di sini berlaku ruang yang para ulama khilaf tentang solat. Dalam hadis ataupun sebahagian sahabat menyebutkan al-amru bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang memisahkan di antara kita dan juga orang kafir adalah salat. Sesiapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Kalau orang tu dia tak solat langsung, tapi dia buat benda lain. Makan dia jaga, babi dia tak makan. Dia pergi jalan kedai yang haram pun dia tak makan, cuma dia tak solat. Maka di sini berlaku khilaf. Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan juga Imam Malik seingat saya menganggap mereka kafir. Bila disampaikan hujah kepada dia, bisa sampaikan hujah, bagi tahu kat dia, ni hang kalau tinggal solat hang kafir tau. Kalau dia takut, dia kata okey, kalau tu aku buat solat, dia tak kafir lah. Tapi kalau kita kata hang tinggal solat hang kafir tau, tiba-tiba dia kata tak apalah, kafir pun tak larat aku nak solat. Ikut mazhab Hanbali dan juga mazhab Maliki dia kafir. Ikut mazhab Syafi'i dia tak kafir. Syafi'i dan Hanafi dia tak kafir. Di sini wallahu a'lam, kita tak tahulah. Cuma dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innallaha harraman nar 'ala innallaha harraman nar 'ala man yasjud. Dalam sebahagian riwayat Allah mengharamkan neraka daripada orang yang sujud kepada Allah. Jadi maksudnya kalau dia tak kafir sekalipun, dia belum tentu selamat daripada neraka. Tapi ikut Hanbali dengan Maliki dia kafir. Sebab itu kalau ikut mazhab Ahmad, apabila ada orang yang mati, kena cek dia solat ke tak. Kalau dia tak pernah solat, tak pernah diketahui dia solat, tak boleh solat jenazah dia, dan tak boleh kebumikan dia bersama dengan orang Islam, sebab dia kafir ikut Ahmad. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia tak kafir. Tuan-tuan, di dunia mungkin kita boleh kata ikut mazhab Syafi'i lah, kita anggap dia Islam. Tapi di akhirat kita tak tahu, wallahu a'lam. Boleh jadi solat itu menyebabkan seseorang itu keluar daripada Islam. Ini bab yang berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama. Baik, seterusnya
Kalau orang tu dah Islam, mana penghujung dia? Ini satu soalan yang juga penting untuk dibincangkan juga. Ada satu hadis riwayat Al-Bukhari. Satu ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia jalan di belakang Nabi SAW. Nabi jalan, Abu Dzar jalan sembunyi-sembunyi. Sampailah Nabi SAW berhenti. Nabi tanya, "Man?" Abu Dzar kata, "Aku adalah Abu Dzar." Nabi pun terus jalan, dia ikut. Nabi jalan, dia ikut. Sampailah Nabi duduk di satu tempat yang sunyi. Nabi kata kat dia, "Ijlis hahuna, duduk sini." Abu Dzar pun duduk. Nabi sambung jalan. Nabi terus jalan. Kemudian Nabi patah balik kepada Abu Dzar. Nabi balik, Nabi kata, "Wa in zana wa in saraq, wa in zana wa in saraq." Seolah-olah seperti orang yang sedang menghafal sesuatu. Dia sekalipun mencuri, sekalipun berzina, sekalipun mencuri, sekalipun berzina. Abu Dzar tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man tukallim?" Wahai Rasulullah, engkau bercakap dengan siapa? Aku hanya lihat engkau, dia tak nampak orang lain. Kata Nabi SAW, "Kullu man yashhad la ilaha illallah dakhala al-jannah." Sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Jibril datang bagi tahu Nabi SAW, siapa mengucap la ilaha illallah masuk syurga. Kemudian Nabi tanya Jibril, "Wa in zana wa in saraq?" Kalau dia pernah berzina dan mencuri macam mana? Jibril kata, "Wa in zana wa in saraq." Nabi tanya lagi, "Wa in zana wa in saraq?" Kalau dia pernah berzina dan mencuri macam mana? Jibril kata, "Wa in zana wa in saraq." 3 kali Nabi tanya dan Jibril cakap kepada Nabi SAW. Maka dengan hadis ini, para ulama menyebutkan bahawa ini pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang Muslim yang murtakibul kabair, yang buat dosa besar, akhirnya dia akan masuk syurga. Akhirnya dia akan dimasukkan dalam syurga setelah dia diazab dan sebagainya, berdasarkan hadis ini. Kemudian kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, "Innal mukaffirin hum muqillun." Dan begitu sesungguhnya orang-orang yang banyak harta, mereka kelak di akhirat adalah orang-orang yang sedikit. Malaikat, Nabi buat isyarat, orang yang mengambil harta dia tolak ke kanan dan kiri untuk bersedekah. Jadi ini hadis yang menjadi sandaran utama. Abu Dzar keluar pergi cerita ke orang hadis tu. Umar marah dia, Umar tampar dada dia dengan mengadu kat Nabi. Aku sampaikan hadis, Umar tampar dada aku. Nabi panggil Umar, Nabi tanya, "Kenapa pukul dia?" Umar kata, "Tak boleh kalau dia apa orang hadis ni, nanti orang tak buat ibadat." Nabi pun biarkan. Maka maksudnya dia tak cerita ke orang, tapi hakikatnya begitulah. Akhirnya orang beriman akan masuk syurga. Tuan-tuan, azab Allah ni wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Satu, kita kena ingatlah, kita jangan berhenti beribadat. Kita kena sentiasa beribadat, sentiasa mendekatkan diri dengan Allah, sentiasa memperbanyakkan ibadat kita daripada sehari ke sehari. Cuma akhirnya kita tak tahu di mana penghujung dia. Sebab ada hadis lain yang Nabi SAW sebut, "Inna Allah harrama an-nar 'ala man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajh Allah." Allah mengharamkan neraka daripada sentuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mengharapkan wajah Allah. Kita tak tahu, wallahu a'lam. Mungkin dengan syahadah ni Allah akan ampunkan semua dosa. Wallahu ta'ala a'lam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Begitu juga dengan syar. Sesiapa yang buat amalan baik, walaupun sedikit dia akan lihat, amalan besar walaupun sedikit dia akan lihat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semua orang nanti akan menyesal di akhirat. Kalau dia ini buat dosa, dia akan menyesal sebab dia akan melihat kerugian dia dengan dosa. Kalau dia ni bukan buat dosa, dia akan menyesal. Wa in kana minal muhsinin, dia orang yang buat baik, dia pun menyesal juga. Allah yazdadu, kerana dulu dia hidup, dia tak tambah amalan baik dia. Jadi itu sedikit sebanyak sebagai mukadimah, memberikan kepada kita pengajaran lah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga, dan mudah-mudahan kita sentiasa beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah. Orang biasa ceramah cerita tu last kali apa nama? Kesimpulan ni, kita start kesimpulan dulu, balik habis kesimpulan baru kita start ceramah. Tentang benda ni itulah saya nak kongsi, supaya kita sekalian, kita kena sentiasa dekatkan diri dengan Allah. Kadang-kadang mendekatkan diri dengan Allah satu benda yang permulaannya susah, tapi bila kita dah biasa dengan mendekatkan diri, dia jadi mudah. Dia jadi sebahagian daripada hidup kita. Solat kan, kalau tuan-tuan mungkin kita masih ingat dulu masa kita mula-mula solat, berat. 5 waktu sehari semalam tu satu benda yang berat juga, nak bangun subuh dan sebagainya. Kemudian bila kita dah terus solat, kita dah sampai ke tahap sentiasa solat jamaah, berat juga. Nak solat jamaah 5 waktu bukan mudah.
Kadang-kadang kita tertidur, kadang-kadang time tu lah kita nak shopping, time tu lah anak kita nak magang kat rumah. Tapi bila kita dah start solat jemaah lama-kelamaan, dia jadi mudah kepada kita. Begitulah kehidupan orang mukmin. Dia kena sentiasa bertambah. Supaya kelak yang diukur bukan perjalanan kita ni. Yang diukur adalah last kali macam mana. Sebab itu kata Nabi SAW, inna rajulan la ya'malu bi'amali ahlil jannati fima yabdun nas wa huwa min ahlin nar. Akan ada seorang lelaki yang dia buat amalan ahli syurga pada pandangan manusia, tetapi akhirnya dia adalah ahli neraka. Dekat-dekat dia nak mati, dia ubah amalannya, ataupun dia berputus asa daripada rahmat Allah, dia masuk neraka. Boleh jadi hidup dia beramal, dia beribadat, bila dia nak mati dia sakit, kemudian dia putus asa. Dia kata, ya Allah, nampalah aku yang kena penyakit ni, bukan orang lain yang kena penyakit. Patutnya orang lain yang kena, aku rokok pun tak isap. Dia tu isap rokok tak kena kanser, aku yang kena. Dia berputus asa. Boleh jadi kerana itu dia masuk neraka. Dan Nabi SAW juga sebut, wa inna rajulan la ya'malu bi'amali ahli an-nar fima yabdul lin-nas wa huwa min ahli jannah. Akan ada orang yang pada pandangan manusia dia beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya dia masuk syurga. Lepas tu kata Nabi SAW, innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu dikira berdasarkan ujung sekali. Jadi hidup kita begitulah. Kita kena sentiasa struggle untuk tambah, supaya nanti kita boleh maintain di atas sunnah Nabi SAW. Kita boleh maintain, mungkin satu hari kita boleh maintain di atas tahajud, kita boleh maintain di atas solat sunat qabliyah ba'diyah, kita boleh maintain di atas puasa-puasa sunat, dan kita mati dalam keadaan itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kematian yang baik dan masukkan kita ke dalam syurga. Baik, balik baru kita nak mula tajuk kita. Apakah manhaj ahli sunnah wal jamaah? Kita akan ambil secara ringkas juga. Pertama sekali, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli sunnah wal jamaah, kita mesti percaya apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Ringkasannya dalam surah Al-Maryam Allah sebut, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lam lahu samiyya. Ayat ini adalah ringkasan kepada akidah. Allah kata, Tuhan kepada langit dan bumi dan juga yang berada di antara kedua-duanya. Itu pertama kita kena beriman. Ahli sunnah beriman bahawa Allah adalah pencipta, pentadbir, pengurus alam ini. Tak ada lain selain daripada Allah. Hanya Allah sahaja. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Maliki yaumiddin, pemilik kepada hari pembalasan. Itu iman ahli sunnah wal jamaah. Kuasa ini hanya milik Allah. Dan beriman bahawa Allah mencipta, Allah mentadbir, Allah mengurus, Allah mengatur, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Ini adalah part yang ramai orang lain selain daripada Islam juga beriman. Kita dah baca ayat semalam. Akidah ini juga diimani oleh sebahagian kafir Quraisy. Akidah ini juga diimani oleh sebahagian daripada agama Hindu. Dia percaya ada satu Tuhan yang besar juga. Lepas tu bawah Tuhan ni dia ada sub Tuhan yang kecil-kecil. Dia kata dia monotheism juga, tapi kita pun tak boleh faham. Agama ini juga kepercayaan Kristian. Dia percaya Allah Tuhan yang mengatur segala-galanya, tapi dia sembah tiga. Ini juga kepercayaan Yahudi. Jadi itu yang pertama, benda yang dikongsi oleh ramai manusia, kecuali orang yang etis lah. Etis pada dia alam ni tak ada pencipta, dia jalan begitu je, sentiasa berterusan. Yang pertama. Jadi apa beza Muslim dengan bukan Muslim? Bezanya pada ibadah. Yang kedua, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Ini beza dia. Hendaklah kamu menyembah Allah dan juga kamu berterusan menyembah Allah. Jadi maksudnya tauhid yang kedua adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh beribadat kepada benda lain. Sebab itulah Nabi SAW, dekat-dekat Nabi nak wafat, beberapa hari sebelum Nabi wafat, Nabi bangun. Ketika Nabi sakit, Nabi tengah pening, Nabi bangun, Nabi kumpulkan para sahabat dan Nabi baca khutbah. Antara khutbah yang Nabi SAW sebut, la'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani kerana menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid.
Jadi ibadah mesti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini agama Hindu terkeluar sebab mereka sembah berhala. Kristian terkeluar sebab mereka menyembah Isa bersama dengan Allah. Orang-orang yang menyembah berhala semua terkeluar. Kalau ada orang Islam, dia memberikan, mengangkat sesuatu sama tinggi dengan Allah, dia juga dianggap tidak beriman. Sehingga Nabi SAW sampai ke tahap Nabi sebut, man 'allaqal tamimah faqad asyrak. Siapa yang gantung tangkai, dia syirik. Sebab apa? Sebab kita mesti meminta kepada Allah, kan? Orang yang gantung tangkai, kalau dia anggap tangkai itu berkuasa untuk menyembuhkan dia, tangkai itu berkuasa untuk menghilangkan penyakit, tangkai itu berkuasa untuk jadikan jin tak masuk dia kafir. Tapi kalau kita tanya dia kata, tak, aku bukan percaya tangkai ni boleh sembuhkan penyakit, cuma ini ikhtiar sajalah. Akhirnya Allah yang sembuhkan. Ini sebagai ikhtiar. Dia kafir ke tidak? Kalau dia kata itu, dia telah buat syirik kecil, syirik asghar. Tapi kita tak kata dia kafir. Perbuatan dia itu boleh membawa kepada kufur. Buka tentang tauhid. Dalam bab tauhid juga kita faham yang tadi kita sebut rububiyah, Allah bertadbir. Yang kedua, sembah mesti Allah sahaja. Sumpah dengan selain Allah, Nabi SAW juga sebut, wa idza aqsamtum fa aqsimu billah. Kalau kamu sumpah, mesti sumpah dengan Allah. Ada orang dia sumpah demi mak dia sebagai contoh, dia akan buat sekian-sekian benda. Demi apa perlembagaan ke apa, dia akan buat sekian-sekian benda. Itu juga membawa kepada syirik kecil. Sebab sumpah mesti dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut ada benda boleh cabut nyawa dia dan sebagainya, lalu dia pergi sembelih kepada berhala. Bomo buat syarat dekat dia, engkau boleh sembuh penyakit ni, tapi kau kena sembelih ni kambing ni untuk dewa-dewa tertentu. Dia buat, dia kufur. Sebab sembelih hanya untuk Allah. Wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismullahi alaih. Janganlah kamu makan benda-benda yang tidak disebut nama Allah. Ini yang kedua, tauhid uluhiyah. Sembah berhala kafir. Baik, tawassul. Apa pendirian ahli sunnah? Boleh tak orang minta kepada Nabi? Nabi dah wafat, dia pergi minta, ya Rasulullah, bagilah aku masuk syurga. Boleh ke tidak? Atau boleh minta, ya Rasulullah, sembuhkanlah penyakit aku. Boleh ke tidak? Kufur juga. Sama seperti minta kepada malaikat, ya Jibril, tolonglah bagi aku kaya. Tak boleh. Doa mesti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau orang tu dia tak minta kepada Nabi, dia cuma kata, ya Allah, demi diri Nabi, zat diri Nabi yang mulia ini, jah kehebatan diri Nabi ini, makbulkanlah permintaan aku. Di sini dia tak kafir. Ini tawassul yang orang selalu buat. Ulama khilaf, boleh ke tak boleh begitu, tapi dia tak kafir. Tuan-tuan jangan salah faham, bukan semua tawassul kafir. Kalau orang doakan, dia kata, Allahumma atawassalu ilaika binabiyyika sallallahu alaihi wasallam ay yashfiyani. Ya Allah, aku bertawassul kepada engkau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya engkau menyembuhkan aku. Dia tak kafir. Tak. Dia minta kepada Allah. Tapi boleh ke tak boleh? Ini khilaf. Sebahagian ulama kata tak boleh sebab Nabi tak ajar gitu. Sebahagian ulama kata boleh. Tapi kalau dia tawassul dengan mentaati Nabi dan sebagainya, itu tak ada masalah lah. Sebahagian daripada ibadat dia. Dia kata, ya Allah, aku mengikut sunnah Nabi ni, aku mencintai Nabi, demi amalan itu engkau sembuhkanlah aku. Ini sepakat ulama boleh. Adapun kita kalau ada hajat kan, kadang-kadang kita bertawassul dengan ibadat kita. Kita zikir 1000 kali, kita kata, ya Allah, dengan zikir 1000 kali ni aku minta kepada engkau, kau sembuhkan aku. Yang itu boleh. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis Bukhari kan, 3 orang yang terperangkap dalam gua, tiga-tiga tu sebut amalan mereka dan mereka bertawassul. Jadi ini tauhid yang kedua yang mesti kita imani. Ibadat, menyembah, memohon, meminta pertolongan, semua mesti daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Yang ketiga, hal ta'lam lahu samiyan. Adakah kamu tahu ada sesuatu yang sama tinggi dengan Allah? Tak ada lah. Maksudnya beriman dengan sifat-sifat Allah. Ini tauhid yang ketiga. Ahli sunnah mesti beriman dengan sifat. Mu'tazilah menafikan sifat Allah. Mujassimah ataupun musyabbihah mensamakan Allah dengan makhluk.
Jadi ahli sunnah bagaimana? Kita mesti isbatkan apa yang Allah isbatkan kepada zatnya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mendalam pengetahuannya. Allah bersifat dengan sifat rahim, Allah bersifat dengan sifat pengampun, Allah bersifat dengan sifat pembalas kejahatan orang, Allah bersifat dengan sifat memberi ganjaran kebaikan, Allah bersifat dengan wajah Allah. Ini semua mesti beriman. Sifat. Bagi sifat-sifat yang dalilnya membawa dua kemungkinan. Contohnya apabila Nas sebut tentang sifat tangan. Di sini apa pandangan ahli sunnah? Para ulama khilaf. Sebahagian ulama mengatakan tangan itu sebagaimana disebutkan oleh Allah. Allah menciptakan Adam dengan tangan, maksudnya Allah cipta dengan tangan lah. Bagaimana tangan itu kita tak tahu. Ini pandangan salaf. Tanpa menyatakan bagaimana, beriman. Satu pandangan. Sebahagian ulama pula kata, kalau kita kata tangan, dia sama macam makhluk. Jadi kita tak mau bagi sama dengan makhluk, kita kata bukan tangan, maksudnya kuasa. Allah cipta dengan kuasa. Itu pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mutaakhirin. Pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, dia panggil madhabut tafwid. Macam mana? Dia kata, bila sampai ayat-ayat yang ada sifat Allah yang kita tak jelas, tangan Allah, wajah Allah dan sebagainya, kita baca dengan tafsir. Itu namanya madhab tafwid. Ini pandangan mutaqaddimi Asy'ariyah. Abu Hasan Asy'ari sendiri, Al-Baqillani sendiri, ini pandangan mereka. Jadi semua ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Ini kena jelas, Sama ada dia Asy'ariyah, dia Maturidiyah, dia Asy'ariyah yang terdahulu, ataupun dia salaf. Dalam bab sifat, kita boleh kata pandangan yang paling tepat adalah pandangan salaf. Yang lain tak tepat, tetapi tidaklah mengeluarkan mereka daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebab tadi kita dah sebut dah, nas-nas yang zanni maksudnya ada dua kemungkinan. Kita tak kafirkan apabila orang berbeza pandangan. Jadi semua orang boleh tafsirkan sebagaimana dia nak tafsirkan. Dia boleh ikut siapa dia nak ikut. Tuan-tuan, tafsirkan nas memang berlaku. Cuma tafsir kadang-kadang terkeluar daripada bahasa, kadang-kadang kena dengan bahasa. Sebab itu dalam hadis jariyah kan, apabila Nabi SAW tanya kepada seorang perempuan, hamba perempuan, aina Allah? Dia kata fis sama. Semua orang tafsirkan nas ni. Salah tafsirkan. Fis sama maksudnya bukan fis sama, maksudnya fauqas sama. Bukan di langit, tapi di atas langit. Tetapi tafsiran ini, kata ulama salaf, bertepatan dengan bahasa. Kaedah bahasa, bila kita kata di langit, kita maksudkan kadang-kadang di atas langit. Arash di langit, arash di atas langit. Atas lapisan langit, arash. Bila kita kata Allah Tuhan yang di langit, maksudnya di atas langit. Itu tafsiran salaf. Ikut tafsiran Asy'ariyah pula, mereka kata fis sama artinya bukan Allah, zat Allah itu sendiri, tetapi menggambarkan ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini berlaku khilaf. Semua ahli sunnah. Okey, kita kena faham bab asma dan juga sifat Allah. Sama juga dalam bab yang kita bincang semalam. Apa maksud kalamullah? Salaf mengatakan sifat kalam artinya lam yazal mutakalliman, mutakallim mata sya'a. Allah, sifat kalam tu sifat Allah. Bila Allah nak, Allah cakap. Bila Allah nak ciptakan Adam, Allah bercakap dengan malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah cakap dengan malaikat. Bila Allah panggil Nabi Musa, Allah cakap wa kallamallahu Musa taklima. Itu pandangan salaf. Pandangan Asy'ariyah pula, dia kata tak, tidak ada satu detik di mana Allah bercakap. Tak. Yang ada adalah kalamullah yang azali. Kemudian kalam itu bila sampai masa dia, Allah sampaikan kepada makhluk. Jadi bukan makhluk mendengar kalamullah, makhluk sekadar mendengar interpretasi kalamullah. Dua-dua ahli sunnah. Salaf pun ahli sunnah, Asy'ariyah dan Maturidiyah pun ahli sunnah. Bila terkeluar dari ahli sunnah, dia kata tak, Allah bukan mutakallim, Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Itu terkeluar dari ahli sunnah. Jadi boleh faham ringkasnya? Itu cara beriman dengan Allah. Yang kedua, beriman dengan malaikat. Malaikat, saya ingat tak ada banyak perbezaan di kalangan ulama. Ahli sunnah, salaf, Asy'ariyah, Maturidiyah,
Tidak ada masalah yang besar dalam bab ni. Cuma orang kafir sajalah, sebahagian mereka menganggap malaikat ni anak perempuan Allah. Itu terbantah. Sebahagian mereka menganggap malaikat jahat. Yahudi anggap Jibril jahat. Itu juga terbantah. Yang ketiga, beriman dengan Rasul. Baik. Beriman dengan Rasul, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kita percaya bahawa Muhammad adalah Abdullah wa Rasulullah, hamba Allah dan juga Rasulullah. Jadi beza ahli sunnah dengan mazhab yang sesat. Ada mazhab yang dia mensucikan Nabi lebih daripada seorang manusia, memuji Nabi melampau-lampau sampai bagi zat ketuhanan. Itu tak boleh. Sebab Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Aku sama macam kamu, kata Nabi SAW. Cuma aku dapat wahyu, kamu tak dapat wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita beriman bahawa Muhammad merupakan Rasulullah. Apa maksud Rasulullah? Apa maksud risalah? Bahasa biasa ni. Dalam bahasa apa maksud risalah? Berita. Surat. Okey. Apa maksud mursil? Mursil orang yang sampaikan surat. Apa maksud mursal? Mursal maksudnya orang yang terima tu. Jadi Nabi Muhammad adalah risalah. Siapa yang hantar surat tu? Mursil. Jibril tu tukang hantar lah, sampaikan wahyu. Yang hantar adalah Allah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Dialah Tuhan yang menghantar kepada orang-orang yang tidak membaca dan menulis ini rasul. Jadi Allah adalah mursil yang hantar. Kepada siapa Allah hantar? Kepada manusia lah keseluruhannya. Jadi ini fungsi Nabi SAW. Kita tak tahu apa Allah nak. Mursil tu nak apa daripada kita, kita tak tahu. Mursil ni nak suruh aku jalan tak pakai kasut ke? Mursil ni nak suruh aku botakkan kepala ke? Mursil ni nak suruh aku bertapa ke? Mursil ni nak suruh aku jangan tidur langsung ke? Kita tak tahu. Kita hanya tahu melalui risalah. Konsep dia mudah beginilah. Macam surat. Orang tinggal surat kat kita. Tuan rumah tinggal surat kat kita. Kita buka surat tu, kita tahu. Datuk kita lah contoh, dia nak mati, dia tinggal wasiat. Dalam wasiat tu dia tulis, lepas aku mati, anak-anak aku ambil sekian-sekian benda, lakukan benda begini. Jadi kita tak tahu apa kehendak dia melainkan dengan surat itu. Demikian juga dengan konsep Nabi SAW. Tak ada siapa boleh tahu apa yang Allah nak, sebab kita tak cakap dengan Allah, hanyalah melalui Rasul. Jadi Nabi SAW ajarkan kita Al-Quran, ajarkan kita sunnah. Dari situ kita tahu apa yang Allah nak. Tuan-tuan, dia sampai ke tahap yang kecil-kecil. Kadang-kadang benda-benda kecil, kadang-kadang kita termaki benda yang Nabi buat. Maksudnya kita salah dalam bab tu. Kita tak boleh memaki benda yang Nabi tak maki. Kita tak boleh menganggap baik benda yang Nabi tak anggap baik. Ini penting. Tak kira orang tu sufi ke, orang tu ahli sunnah ke, orang tu tabligh ke, orang tu apa ke, standard dia mesti sama. Garis panduan dia apa Nabi kata. Contoh kalau orang tanya kita kan, apa hukum, baik, apa kemuncak paling tinggi ibadat? Orang tanya kita, makam apa paling tinggi? Kalau kita tanya sufi lah, orang sufi sebagai contoh, kita jumpa Tok Syekh sufi, kita tanya, apa makam paling tinggi? Kalau aku ibadat, takat mana aku boleh sampai? Apa jawapannya? Dia mungkin akan kata, makam paling tinggi dalam ibadat, engkau sampai tahap hakikat makrifat. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Sampai makrifat. Makrifat tu maksudnya apa? Makrifat tu maksudnya engkau boleh bersatu dengan zat ketuhanan. Asalnya kau beribadah, ibadah sampai Allah buka hijab. Buka hijab tu maksudnya engkau di atas jalan dia, tarikat. Engkau beribadah ni sampai ke hakikat. Hakikat maksudnya engkau memahami bahawa tidak ada yang wujud melainkan Allah. Ibadah lagi sampai makrifat. Makrifat maksudnya apa? Engkau dah bersatu dengan Tuhan. Dia adalah aku adalah dia. Jadi sufi mungkin jawab begitu. Betul tak jawapannya? Jadi apa sahaja jawapan, garis panduan dia mesti apa Nabi kata. Baik, kalau balik kepada apa Nabi kata, apa kemuncak tertinggi ibadat? Yang tertinggi adalah ihsan.
Yang tertinggi adalah ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seumpama kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, hendaklah kamu yakin bahawa Allah melihat kamu. Ini kemuncak dia. Kemuncak dia apa? Bila kita solat Allahu Akbar, kita sedang berhadapan dengan Allah sekarang ni. Ataupun kalau tak mampu, kita buat gerakan, kita tahu Allah tengah melihat aku. Paling tinggi orang mukmin boleh capai dalam hidup dia, dia rasa yang Allah sentiasa tengok dia, memerhatikan dia, ambil tahu apa dia buat. Itu kemuncak iman. Jadi bukan macam kata sufi tadi, bukan last sekali dia bersatu dengan Tuhan. Tak. Ihsan maksudnya dia masih lagi faham ada dua entiti yang berbeza, Allah dan juga makhluk. Tuan-tuan, bab ni kita kena jaga. Kadang-kadang banyak orang tanya soalan dengan kita jawab tak sama dengan yang Nabi ajar. Ada orang tulis artikel, apa hukum tidur lepas subuh? Ada orang kata, oh ikut makam biasa tidur lepas subuh tak apa, tapi ikut makam sufi tak boleh tidur lepas subuh. Dia dianggap perkara tercela dan sebagainya. Tak boleh. Kalau Nabi tak anggap tercela, kita tak boleh anggap tercela. Ramai sahabat-sahabat Nabi yang tidur lepas subuh. Isteri-isteri Nabi juga tidur lepas subuh, sebahagian daripada mereka bangun malam untuk tahajud, kemudian lepas subuh tak apa, mereka tidur lah. Jadi jawapan kita kena berhati-hati. Apa hukum makan benda ni? Kita jangan hentam benda yang Nabi benarkan. Oh tak bagus yang benda ni, makruh makan. Main makruh ke mana? Mana hantau tu makruh? Melainkan Nabi kata makruh, dia makruh. Itu maksudnya Muhammad Rasulullah, bukan ikut petua orang. Jadi itu yang kedua, berkaitan dengan Nabi SAW. Yang ketiga, berkaitan dengan Al-Quran, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga tak banyak perbezaan pandangan di kalangan ulama. Beriman dan beramal dengan apa yang Allah turunkan di dalam kitab Allah. Yang keempat, beriman dengan hari akhirat. Baik. Beriman dengan hari kiamat ini adalah garis pemisah di antara Muslim dengan bukan Muslim. Kalau orang yang percaya tidak ada hari pembalasan, dia mati terus, dia kafir. Demikian juga kalau ada orang yang percaya bahawa lepas dia mati dia akan dihidupkan balik jadi makhluk lain. Agama Hindu kan, mati kalau jahat, bangun jadi benda jahat. Kalau dia baik, dia hidup balik jadi baik. Ini juga kafir. Pendirian ahli sunnah, dia percaya bahawa adanya fitnah kubur dan azab kubur. Dia percaya bahawa ada kehidupan selepas kematian. Sebab tu Nabi SAW selalu doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil nar wa min adzabil qabr. Ya Allah, aku minta lindung daripada azab neraka dan juga daripada azab kubur. Dalam tu ada kehidupan. Ahli sunnah kena percaya. Ahli sunnah percaya bahawa lepas kita tanam orang tu, kita balik, akan ada malaikat datang tanya kepada orang tu. Dua malaikat. Dalam hadis disebutkan, dua malaikat yang datang bangunkan dia, dudukkan dia, lalu tanyakan kepada dia, ma rabbuka, Tuhan kamu siapa? Kemudian man nabiyuka, ditanyakan soalan, kiblat kamu di mana? Habis semua soalan ni, banyaklah riwayat hadis, antaranya akan datang satu makhluk, ada makhluk yang baik, cantik sangat. Bila ditanya siapa makhluk ini, inilah amalan kamu yang baik. Ada orang yang akan datang makhluk yang buruk kepada dia. Bila ditanya siapa makhluk ni, inilah amalan buruk engkau ketika engkau hidup dulu. Ada orang yang dihimpitkan kubur dia sampai bertemu tulang belulang dia. Ada orang yang akan diluaskan kubur dia seluas mata memandang. Ada orang yang waktu pagi dan petang ditunjukkan kepada dia tempat di dalam syurga. Ada orang yang waktu pagi dan petang ditunjukkan kepada tempat duduk dia dalam neraka. Ada orang yang akan dipukul masuk dalam perut bumi. Ada orang yang akan berterbangan di dalam taman-taman syurga. Ini semua alam yang kita kena percaya. Tuan-tuan, Ibnu Qayyim sebut bab ni. Orang tanya Ibnu Qayyim, lepas mati roh orang beriman pergi mana? Di mana mereka duduk? Ataupun roh orang kafir, di mana mereka duduk? Di mana dia duduk lepas mati? Kata Ibnu Qayyim, kalau kita renung penciptaan Allah ni kan, manusia hidup 4 alam lah kan. Satu, alam di dalam rahim. Yang kedua, alam di dunia ni. Yang ketiga, dia di barzakh. Barzakh ni dinding kubur, tak boleh keluar. Yang keempat, di akhirat kelak. Jadi kalau kita renung 4 alam ni, setiap satu alam lebih besar daripada sebelum dia.
Bayangkan rahim kita duduk dalam perut yang kecil kan. Kita keluar ke alam dunia yang berapa kali ganda lebih besar daripada rahim. Kata Ibnu Qayyim, alam kubur itu ataupun barzakh itu lebih luas daripada dunia, sebagaimana rahim lebih luas, lebih kecil daripada dunia. Dia lebih luas. Sebab tu bila kita baca hadis-hadis tentang alam kubur, banyak sangat hadis berbeza. Ada orang mati syahid, Nabi kata dia akan duduk di dalam syurga. Ada orang yang Nabi kata kubur dia akan dihimpit. Ada orang ditekan ke dalam perut bumi. Macam-macam. Ada orang yang tetap hidup. Kan? Kamu sangka mereka mati tapi mereka hidup, memberi rezeki di sisi Allah. Kata Ibnu Qayyim, alam dia jauh lebih luas daripada dunia. Dan alam akhirat itu jauh lebih luas daripada alam barzakh. Jadi ini kepercayaan ahli sunnah juga tentang akhirat, adanya kehidupan selepas kematian. Yang keempat, ahli sunnah juga percaya dengan qada dan qadar. Qada dan qadar ni beberapa benda yang kita kena tahu. Satu, ilmu Allah. Ahli sunnah percaya bahawa ilmu Allah adalah kulliyat wa juz'iyat. Segala ilmu, besar kecil, semua Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan tidak ada satu daun pokok yang jatuh melainkan Allah dah tahu benda tu. Wa ma asaba min musibatin illa bi'idzni. Tidak ada musibah yang berlaku kepada kamu, semua tu Allah tahu. Ilmu Allah lengkap. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Jadi yang pertama, bab qada dan qadar, kita kena percaya bahawa ahli sunnah percaya ilmu Allah adalah ilmu yang mutlak, tidak ada penghujung. Segala yang berlaku Allah tahu. Satu, ilmu. Yang kedua, takdir. Perutusan Allah itu adalah perutusan yang putus. Apa Allah kata jadi, itulah yang akan jadi. Sebelum manusia diciptakan, ketika itu Allah telah tuliskan siapa yang akan lahir. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, disapukan di belakang Nabi Adam. Dalam hadis diceritakan, sapu belakang Nabi Adam, keluar setiap zuriat Nabi Adam. Lalu ketika itu telah ditentukan, ini zuriat-zuriat ahli syurga, ini zuriat-zuriat ahli neraka. Jadi yang kedua, takdir. Satu, ilmu Allah. Yang kedua, segala yang berlaku adalah dengan kehendak Allah. Allah yang jadikan benda tu. Kalau tak jadi. Sebab tu bila Nabi perang, Nabi balik pasir kat tentera Quraisy, masuk pasir dalam mata mereka, Allah sebut, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Bukan kamu yang balik wahai Muhammad, tapi Allah yang balik. Maksudnya dengan izin Allah itu berlaku. Itu yang kedua. Yang ketiga, ahli sunnah juga percaya bahawa segala takdir itu dengan kehendak Allah. Satu, Allah berilmu. Yang kedua, Allah yang jadikan. Yang ketiga, Allah jadikan itu dengan kehendak Allah. Tak ada benda yang Allah tak suka. Semua yang berlaku adalah benda yang Allah jadikan. Ada benda yang Allah redha, ada benda yang Allah tak redha. Tapi berlaku itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang buat maksiat itu Allah izinkan. Kalau tidak, dia tak boleh buat maksiat. Betul? Sebab tu kita doa mudah-mudahan Allah permudahkan kita untuk buat amalan baik, dan Allah halang kita daripada buat amalan buruk. Kalau Allah halang, orang tak boleh buat benda buruk. Dia tak mampu nak buat. Orang tu dia suka tengok benda-benda yang tak baik. Bagi contoh kan, kalau Allah butakan mata dia, dia tak boleh tengok. Orang tu dia suka pukul orang. Kalau Allah putuskan tangan, dia tak boleh pukul orang. Begitu juga orang tu dia suka buat benda baik, dia suka puasa. Allah bagi dia penyakit gastrik, dia tak boleh puasa. Jadi segala yang berlaku ni dengan izin Allah dan juga kehendak Allah. Allah nak dan Allah izinkan. Lepas tu dalam hadis yang penting yang orang selalu baca kan, kalaulah seluruh dunia ni bersepakat untuk menimpakan mudarat, la yadurruka illa billah, tak ada yang boleh memudaratkan kau melainkan dengan izin Allah. Kalau seluruh umat manusia ni sepakat untuk bagi manfaat, tak boleh bagi manfaat melainkan dengan izin Allah. Tuan-tuan, itu basic lah. Tapi cuba kita faham begini. Kadang-kadang kita takut kepada makhluk lebih daripada kita takut kepada Allah. Orang ugut kita sebagai contoh kan, kita takut dengan ugutan tu. Kita takut, mungkin dia akan buat benda jahat kepada aku kot.
Tapi kita tak tahu selain daripada orang tu, Allah lebih berkuasa. Kalau orang tu ada satu alasan untuk bunuh kita, dia hantar peluru kat kita ke, dia ugut kita ke, aku akan bunuh kau, kadang-kadang kita takut. Tapi kita tak tahu kuasa Allah. Allah boleh matikan kita dengan pelbagai cara lain, lebih daripada itu. Kita tengah jalan, Allah boleh jadikan batu hempak atas kepala kita. Masa tu lah taik bulan bawah nak jatuh atas kepala kita, mati. Boleh jadi. Kita tengah jalan, tiba-tiba jantung tersumbat, sakit jantung, mati. Boleh jadi. Kita tak buat apa-apa, kita bawa motor slow. Kalau slow lah, kita bawa motor slow, orang langgar kita, boleh mati. Kita tak tahu yang Allah lebih berkuasa. Kadang-kadang kita lepas pandang. Begitu juga kita duk harap daripada makhluk. Kadang-kadang dalam musim-musim orang kena buang kerja ni, banyak sangat yang berharap kepada makhluk. Kalau aku tak dapat kerja ni, macam mana ni? Terfikir kadang-kadang, kalau aku kena buang kerja ni, apa akan jadi pada nasibku? Tapi kita tak tahu yang bagi rezeki itu bukan dia, Allah. Doa ni kan, prinsip doa ni beginilah. Kita tahu yang pertama, Allah Tuhan yang Maha Pemurah, lebih pemurah daripada bapa yang pemurah kepada anak dia. Allah lebih pemurah daripada itu. Lebih pemurah daripada ibu yang mengandungkan anak dia, lebih daripada itu. Allah pemurah, Allah Maha Pengampun. Manusia ada limit yang dia takkan ampunkan. Moh sendiri pun kan, cerita si tanggang lah, anak dia jahat, dia ampun. Tapi dia sampai satu limit tu, dia tak boleh ampun lah. Dia memang marah betul. Itu memang dia takkan ampun. Tapi Allah lebih daripada itu. Kamu buatlah banyak mana dosa kamu nak buat, bila kamu taubat, Allah ampunkan kamu. Bayangkan dengan sifat-sifat Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun. Kita minta kepada Allah setiap hari. Dalam solat kan, kita selalu doa, Allahumma rabbighfirli warhamni warzuqni. Ya Allah, bagi rezeki kepada aku. Sedangkan Allah Maha Pemurah. Kita minta pula setiap hari, ya Allah, bagi rezeki kepada aku, bagi rezeki kepada aku. Takkan Allah tak bagi kat kita. Kadang-kadang yang kita takut sangat ni, berharap sangat kepada manusia, kepada Allah setiap hari kita minta. Sebab tu dalam hidup kita, ahli sunnah ni, dua benda penting kena ada, khauf dan juga raja. Satu, kita takut azab Allah. Yang kedua, kita juga kena berharap kepada Allah. Jangan putus asa dan jangan terlalu bergantung kepada manusia. Bila kita rasa sempit kan, kadang-kadang rasa sempit, orang tak bantu kita, rezeki kita berkurang, ketika tu kita kena ingat, aku duk minta ke Allah setiap hari. Setiap hari kita minta warzuqni, warzuqni, warzuqni. Takkan Allah tak bagi, Allah akan bagi. Jadi beriman dengan qada dan qadar artinya segala yang berlaku telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu apa fungsi amalan kita? Amalan kita kena tetap buat. Amalan itu yang akan menentukan kita masuk syurga ataupun neraka nanti. Cuma segala yang kita buat ini Allah telah mengetahui dan Allah telah tulis dia. Allah paksa kita ke? Tak, Allah tak paksa kita. Kita buat sendiri. Tetapi apa yang kita buat itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu berkaitan dengan perkara-perkara berkaitan dengan rukun iman, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Selain daripada itu, dalam bab ibadat dan sebagainya, ahli sunnah wal jamaah dia madhab, semua madhab yang masih kena dengan nas, tafsiran-tafsiran yang berbeza dengan nas, tidaklah menjadikan manusia keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Orang tu ikut jamaah tabligh ke, orang tu ikut sufi ke, orang tu ikut salafi ke, orang tu ikut hanafi ke, dia tetap ahli sunnah wal jamaah. Kecuali macam kita sebut tadi, dia bercanggah dengan benda-benda yang sabit secara qat'i. Sebab tu sufi ada dua. Ada sufi yang sunni, ada sufi yang falsafi. Sufi yang sunni, apa masalah dia? Tak ada masalah. Dia beribadat, dia amalkan zikir tertentu, dia amalkan suluk tertentu. Cuma masalah sufi ni banyak bid'ah tersebar di kalangan mereka lah. Sufi akhir-akhir ni, sufi zaman dulu sufi okey, sufi akhir-akhir ni banyak bid'ah tersebar. Sebab tu Ramadan Al-Buti sebelum dia meninggal, dia pernah sebut zaman ni dia tak jumpa ada sufi yang betul-betul mengamalkan sunnah. Tapi mereka ni tetap sufi sunni lah, walaupun banyak tersebar bid'ah di kalangan mereka. Mereka ni tetap ahli sunnah wal jamaah. Tapi sufi falsafi mereka keluar daripada ahli sunnah. Sufi falsafi itu apa? Sufi yang beriman dengan wahdatul wujud. Sufi yang beriman dengan ada makhluk yang qidam selain daripada Allah. Sufi yang beriman bahawa makhluk boleh sampai zat di mana dia meninggalkan syariat. Ini semua terkeluar daripada ahli sunnah.
Ada sufi dua jenis. Kena tanya dulu dia sufi jenis apa. Jumpa, kita tanya dia, oh aku ada amalan zikir tertentu, syuruk tertentu. Geng kami sentiasa zikir Allah, 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 Allah. Itu sahaja. Ada isyarat tangan tertentu. Dia masih lagi ahli sunnah. Tapi perbuatan tu kita kata bid'ah lah, suluk yang tak kenal ni. Tapi kalau dia kata kami sufi mazhab lainnya, kami tak ambil ilmu hadis ni semua. Ilmu hadis ni semua untuk orang awam. Kami punya ilmu mimpi sampai terus. Hampa kena solat, tapi kami bila sampai tahap tertinggi tak perlu solat. Itu falsafi. Dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Tentu ulama fiqh ni mereka marah banyak juga dengan sufi. Imam Syafi'i antara orang yang marah. Pasal dia tak marah. Tentu ingatkan tadi pagi kita cerita tentang ulama punya susah nak keluarkan hadis. Nak saring hadis tu susah. Imam Malik ada kaedah dia sendiri, Abu Hanifah ada kaedah dia sendiri, Imam Syafi'i ada kaedah dia sendiri, Imam Ahmad ada kaedah dia sendiri. Dan kaedah para ulama ni semua saintifik. Dengan kaedah tu mereka saring semua nas. Reject, tolak. Diterima, pakai. Mai sufi apa dia buat? Sufi kata ilmu hadis ni semua tolak di tepi Ustaz. Apa kita mimpi? Tok Syekh tu mimpi, Nabi datang dalam mimpi dia, Nabi kata amal sekian. Esok dia bangun pagi, dia kata inilah amalan. Sebab tu ulama fiqh marah. Ulama fiqh kami susah-susah buat kaedah, dia senang-senang dapat mimpi. Jadi ada pertembungan lah di antara faqih dengan mutasawwif. Tapi kedua-dua mereka masih lagi ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya nak berhenti setakat ni dulu lah. Secara ringkasnya, manhaj ahli sunnah wal jamaah begitulah. Tentang menyembah Allah, tentang beriman dengan Nabi SAW, tentang beriman dengan hari akhirat, tentang beriman dengan qada dan qadar, dan juga tentang ibadat. Jadi kalau ada soalan, kita boleh buka soalan juga sebelum kita tutup majlis kita yang terakhir. Terima kasih banyak Ustaz atas penyampaian beliau yang saya kira agak mudah untuk kita amalkan. Bukanlah satu benda yang kata manhaj ada 30 manhaj yang kita kena hafal apa semua ini. It all comes down to yang 6 rukun iman, benda yang basic dan benda yang sepatutnya kita percaya dan kita amalkan sebagai seorang Muslim. Untuk sesi soal jawab, seperti biasa format dia adalah untuk para lelaki boleh tanya terus, dan untuk para wanita, untuk musliman boleh SMS nombor saya rasanya dah ada dah dekat belakang tu, 9273 0484 Nombor saya 9273 0484. Kalau lelaki yang segan pun boleh juga nak SMS, tak masalah. Suara bukan aurat tapi boleh kalau nak remain anonymous ya. Mungkin boleh mulakan kalau siapa yang ada soalan, insyaAllah. Pasal saya sebenarnya nak tanya soalan malam ni. Aku adalah dia adalah aku yang satu. Bila kita, benda ni banyak satu kat Malaysia. Memang kita kan. So, bila kita tanya dia benda ni macam bahaya dia tu, satu macam mana? Satu kan. Satu dia kaitkan dia tidak bikam. Ada dalam bikam. So soalan ni, mana status? Kat mana status kita bikam tu sendiri? Agama. Jadi soalan sahabat kita adalah berkenaan dengan statement yang agak popular juga. Aku adalah dia, dia adalah aku. Dan apabila dipersoalkan daripada mana datangnya statement ni, dia katakan bahawa statement ni datang daripada kitab Hikam. Saya akan jelaskan kitab Hikam sampai bila tentang apa dan sebagainya. Jadi bagaimanakah kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah sepatutnya menerima ataupun approach persoalan sebegini? Pertama sekali saya tak boleh komen tentang kitab Hikam tu. Saya tak baca, tak ambil tahu tentang kitab Hikam tu. Cuma tentang statement ni, beginilah. Sunnah Nabi adalah sunnah yang universal. Itu penting. Semua orang boleh amal. Nabi tak ada ilmu rahsia. Amalan rahsia tak ada. Yang ada, maklumat rahsia mungkin ada. Nabi cakap kepada Hudzaifah nama munafik, itu maklumat rahsia, ada. Tetapi amalan rahsia, tak.
Nabi tak pernah cakap kat satu orang, amalan ni hang seorang je, jangan cerita kat orang lain. Itu tak berlaku. Amalan Nabi bersifat universal. I'tiqad ataupun akidah juga bersifat universal. Semua orang boleh beriman. Apa kemuncak tertinggi? Kita dah bacakan tadi hadis ihsan. Untuk sampai hadis ihsan, daripada sebahalul-bahalul manusia yang tak kerti baca sampai setinggi-tinggi manusia yang hafal segala kitab atas muka bumi, standard dia sama. Kemuncak ibadat dia mesti sampai ke tahap dia tahu Allah tengok dia ataupun dia tengok Allah. Itu kemuncak. Standard yang sama untuk semua orang. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok dakwah Nabi, sama. Daripada orang yang susah, hamba abdi yang tak tahu apa-apa, sampai orang yang pandai, pakar agama, Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi, Abu Dhar, yang mereka ni kaji-kaji agama masuk Islam. Bayangkan dua orang yang berbeza kan, Abdullah bin Salam dan Salman Al-Farisi, dua-dua pakar agama, berbanding dengan Bilal bin Rabah, dengan Ammar anak kepada hamba yang dibunuh, Bilal dia sendiri hamba. Ada beza dua orang? Tak. Amalan mereka sama, kepercayaan mereka sama. Itu Islam. Dia tak ada satu ilmu yang kau sampai tahap tinggi, kau dapat ilmu ni, orang bawah tak dapat. Tak ada gitu. Jadi terutamanya akidah. Bab kemuncak ibadat kita dah cerita tadi. Kalau ada orang kata tak, kemuncak ibadat dia kena sampai satu tahap dia percaya bahawa dia bersatu dengan Tuhan. Dia percaya bahawa Tuhan ni seperti lampu. Segala yang berlaku ni adalah cahaya daripada lampu tu, zat ketuhanan tu sendiri. Dia percaya bila dia buat satu benda, bukan dia buat, Tuhan yang buat sendiri. Bukan dia kata Tuhan yang berkuasa untuk gerakkan dia. Dia rasa macam dia tu Tuhan sendiri. Itu kufur, bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab daripada kepercayaan tu, dia akan kata apa? Tuan-tuan tengok ada video lepas, dia sebut benda yang sama. Daripada kepercayaan tu dia akan kata, alah aku ibadat kata ibadat sama ya, aku macam Tuhan dah. Ataupun dia akan kata, kalau aku nak ibadat aku ibadat lah, kalau aku tak nak ibadat aku tak ibadat lah. Aku ni macam pelakon, Tuhan mainkan aku. Tak. Ini kepercayaan yang kufur. Pendirian kita, siapa sahaja tanya, jawapan dia kemuncak mestilah ihsan. Semua orang boleh amal. Selagi kita tak sampai tahap tu, selagi kita solat kita malas kadang-kadang, kita tak sampai martabat ihsan lah. Kadang-kadang je kita percaya Allah melihat kita, waktu lain kita tak percaya. Ihsan kita belum sempurna. Kalau sepanjang hidup kita boleh rasa Allah sentiasa melihat kita, itulah kemuncak paling tinggi dalam ibadat. Tak ada lebih tinggi daripada itu. Sama juga macam ibadat, contoh, itu bab spiritual. Bab amalan juga sama. Bila Nabi kata solat zuhur 4 rakaat, 4 rakaat lah, nak lebih macam mana lagi. Bila Nabi kata perbanyakkan zikir, banyak mana setakat kemampuan kamu. Jadi amalan ni dia ada limit. Limit dia adalah Nabi SAW. Yang Nabi benarkan boleh buat, Nabi tak benarkan tak boleh buat. Begitu juga dengan kepercayaan spiritual. Tentu ini benda yang kita kena cantah betul-betul lah. Sebab puak-puak ni mereka sebarkan idea, tak ada ilmu rahsia. Nabi tak beritahu kepada orang ramai. Nabi beritahu kat Ali je. Ali pula beritahu kepada si fulan ni je. Si fulan beritahu kat si fulan ni je, sampai kepada tok guru dia. Tok guru dia beritahu kepada dia. Kita kata semua ilmu ini adalah ilmu yang merepek. Siapa yang berpegang dengan kaedah ni, dia tersesat jalan. Tak ada begitu. Nak tahu hadis, kena buka kitab hadis. Tak ada jalan lain. Tak boleh ada orang kata tak, ini sanad khas sampai kepada kami sahaja, orang lain tak sampai. Itu kepercayaan yang tertolak. Semua mujtahid tolak. Tentang kepercayaan ni saya nak cerita, semua muhaddis tolak. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah, dan juga Imam Ahmad, dan juga Daraqutni. Semua ulama hadis, Abdul Rahman Ibn Mahdi, Yahya bin Ma'in, semua mereka bersepakat kaedah ni tak wujud. Semua fuqaha juga bersepakat benda yang sama. Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Malik, Abu Hanifah, Sufyan al-Thawri, Laith bin Sa'ad, semua mereka bersepakat yang dinamakan hadis adalah apa yang diriwayatkan bersanad yang sampai kepada kita. Zaman mereka tu lah. Zaman selepas tu, apa yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis, benda-benda yang tertulis tanpa sanad itu tertolak. Ini bab yang kita kena sepakat. Kalau tidak, akan datang orang gila mana dia claim tak, sebenarnya ada satu hadis ni tak ada siapa tahu, datuk nenek aku je tahu, keturunan aku yang Nabi ajak amalkan zikir tertentu. Macam mana kita nak buktikan dia betul ke tak betul? Tak ada ilmu. Orang lain pula kata tak, ni Nabi ajak kat aku pula. Nabi mai apa kat datuk aku dalam mimpi, dia kata zikir hang tu salah, orang lain ajak bukan Nabi ajak.
Mana satu betul, mana satu salah? Kita tak tahu. Maka disebabkan itu, apa yang dinamakan hadis adalah apa yang ditulis di dalam kitab-kitab hadis dengan bersanad dan sahih. Kalau tak boleh pakai. Dalam bab ibadah, dalam bab akidah, dan juga dalam bab pengalaman spiritual. Jadi balik kepada soalan, kepercayaan ni karut sebab bercanggah dengan hadis ihsan. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Soalan yang seterusnya adalah berkenaan dengan hadis yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, yang mana Allah menerima semua, mengampunkan semua jenis dosa, zina ataupun mencuri, kecuali dosa syirik. Dosa syirik Allah tidak ampunkan. Jadi bagaimanakah tentang orang yang mungkin dia terlanjur mensyirikkan Allah, sama ada sengaja ataupun tak, ataupun besar ataupun kecil, bagaimanakah status dia ni, ataupun kalau dia cuba bertaubat dan sebagainya? Boleh saya jelaskan? Apabila ada orang terlibat dengan syirik, kata Nabi SAW, فَكَفَّارَتُهُ أَيَّقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Kafarahnya adalah dengan mengucapkan La ilaha illallah. Itulah maksudnya dia minta ampun dengan mengiktiraf bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kalau dia tetap ucap La ilaha illallah, dalam masa yang sama kepercayaan syirik itu masih ada, tak diterima. Maksudnya taubat kepada syirik dengan cara dia menafikan Tuhan lain dan juga menganggap bahawa La ilaha illallah. Kalau dia ada sembah satu benda lain, dia ucap tidak ada, maksudnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalau dia pergi sembelih kepada satu makhluk, maksudnya bila dia ucap, dia kena faham, aku tak sembelih lagi melainkan untuk Allah. Kalau dia percaya ada ilmu ramalan bintang, dia kena taubatnya adalah tidak ada yang mengaturkan takdir manusia melainkan Allah. Kalau dia takut satu benda sama macam takut macam Allah, dia kena percaya bahawa tidak ada yang menjadikan aku betul-betul takut, berkuasa mengaturkan hidup aku melainkan Allah. Itulah kafarahnya. Ucap La ilaha illallah apabila seseorang masuk ke dalam lembah syirik. Tapi kalau dia tak sempat bertaubat, yukhladu fihi muhana, dia akan diadab dengan adab yang berterusan kalau dia melakukan syirik. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Berkaitan dengan amalan orang yang melakukan syirik, Nabi SAW sebut, wa may yusyrik billah faqad habita 'amaluhu, dalam Al-Quran. Sesiapa yang mensyirikkan Allah, amalan dia terhapus. Dalam hadis Nabi SAW juga sebut, wa man taraka salatal wusta faqad habita 'amaluhu. Sesiapa yang meninggalkan solat pertengahan, solat asar, amalan dia terhapus. Para ulama cuba nak relate, apa kaitan dua hadis ni? Kaitan ayat Al-Quran yang kata syirik menjadikan amalan terhapus dengan hadis yang kata tinggal solat asar menjadikan amalan terhapus. Sebahagian ulama berpandangan, Ibnu Qayyim sebutkan, juga Asy-Syaukani sebutkan dalam Nailul Awtar, maksudnya kalau syirik, amalan sepanjang hidup dia terhapus. Syirik memadamkan pahala. Tapi kalau tinggal solat asar, amalan satu hari itu terhapus. Solat asar menghapuskan amalan harian. Jadi atas dasar itu para ulama menyebut antara hikmah digunakan perkataan habita amaluhu. Buat syirik, habis semua amalan. Tinggal solat asar, habis amalan dalam hari itu. Tapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Kita minta ampun kalau kita buat dosa sekalipun. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW sebut, apabila seorang hamba dia buat dosa, kemudian fa'alima anna lahu rabban yaghfirudz dzunuba, dia tahu yang ada Tuhan yang mengampunkan dosa, dia pun minta maaf, ya Allah, aku dah melanggar dosa dan buat dosa, maafkan aku. Allah akan perintahkan kepada malaikat, ampunkan dia, aku ampunkan dia. Kemudian dia langgar sekali lagi, lama kelamaan dah lupa dah taubat dia, langgar lagi sekali. Lepas langgar baru dia fikir, ya Allah, aku buat dosa sekali lagi, dia minta ampun lagi. Allah akan kata faqad ghafartu laka, aku ampunkan kau. Ampun, lama hidup buat dosa lagi, terlanggar. Tapi bila dilanggar dia menyesal, macam mana aku boleh buat dosa ni sekali lagi, minta ampun. Allah akan kata faqad ghafartu laka. Kerap sangat, akhirnya Allah akan kata i'malu ma syi'ta, buatlah apa kau suka, aku ampunkan kau. Sebab Allah suka hamba Allah yang nadamah, ada sifat nadamah, yang sentiasa menyesal di atas keburukan. Itu Allah suka. Kadang-kadang kita tak tahu. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, orang yang bertaubat ni, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah tukar keburukan jadi kebaikan. Macam mana Allah tukar? Dengan rasa menyesal kita buat dosa tu, Allah akan jadikan rasa menyesal itu dibalas dengan kebaikan.
Allah suka yang penting beginilah. Semua jiwa yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kuat ibadat, mengharapkan daripada Allah, Allah suka. Terbuat dosa. Setiap kali buat dosa dia takut, dia bertaubat, dia kembali kepada Allah, pun Allah suka. Jadi Allah suka jiwa yang kembali kepada Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang begitulah. Dia mengharapkan daripada Allah ataupun dia takut daripada Allah. Kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Wallahu. Soalan seterusnya, daripada biografi Ustaz difahamkan bahawa Ustaz ada pengajian bahasa Arab tetapi bukanlah pengajian Islam, tapi nampak macam sangat mendalam ilmu. Jadi apakah rahsia ataupun apakah resepi mungkin untuk menimba ilmu tersebut? Ini masalah juga. Soalan ni macam lawak-lawak juga, main-main. Saya tak belajar bahasa Arab sebenarnya. Saya tak belajar bahasa Arab. Degree saya bukan dalam bahasa Arab. Degree saya dalam hadis, di UIA. Tapi rahsianya beginilah. Saya dulu cita-cita nak jadi accountant. Dan saya bagus juga dalam account dulu. Saya ingat percubaan SPM dulu saya dapat 98 account. Dekat-dekat dalam 100. Itu cita-cita lah. Sampai saya kenal Dr. Asri, itu umur saya 16. Dia baru siap PhD tu. Saya rapat dengan dia. Jadi 2 tahun tu memang tiap minggu pergi rumah dia, belajar talaqi, berkapat betul lah. Bila tengok dia, masa tu bersemangat nak belajar agama sebab hafazan dia bagus. Banyak benda dia ingat nas, dia ingat perkataan ulama. Jadi antara terkesan dengan terkagum dengan dia juga. Saya kata aku nak belajar agama juga sebab seronok tengok dia, tahap ilmu dia tu bagus. Jadi saya pun lepas habis UIA, lepas habis di sekolah menengah, masa tu nak minta belajar di Madinah, tapi ditakdirkan oleh Allah tak dapat rezeki nak belajar di Madinah. Saya selalu minta doa satu, ya Allah bagilah peluang belajar negara Arab. Tidur sampai termimpi-mimpi ni, alangkah baik kalau dapat belajar kat Madinah ataupun belajar kat mana-mana Mesir pun tak apalah sebab nak belajar agama tu. Tapi tak ada pilihan. Saya konsult Dr. Asri juga, nak baca mana ni, tak ada pilihan. UM atau UIA, result SPM bagus lah, Alhamdulillah. Dia kata pergi UIA lah, UIA sahabat-sahabat sunnah kita ramai di situ. Jadi saya masuk UIA untuk belajar, nak buat degree dalam Quran Sunnah. Tapi ketika itu plan saya dapat peluang pergi negara Arab, bukan pergi negara Arab. Memang bukan 3 UIA, tahun ke berapa pun tak kisahlah. Sebab kemampuan belajar bahasa Arab di UIA itu macam amat terhad. Kemudian testimoni tak bagus. Dulu masa sekolah menengah, kita dengar cikgu-cikgu cakap, kalau kau nak pandai bahasa Arab, kau kena pergi negara Arab, pergi Universiti Malaysia, memang kau takkan pandai. Tak ada harapan kau nak pandai. Tak mungkin boleh bercakap Arab, boleh belajar main-main je. Jadi mindset dah kata aku kena pergi negara Arab juga. Guru-guru kita yang hebat tu semua belajar daripada Jordan, daripada Mesir, daripada Madinah, daripada Yaman. Jadi itulah mindset saya. Sampai saya masuk UIA, macam saya cerita dekat budak-budak tadi lah, setahun pertama tu saya hafal banyak sangat perkataan. Satu hari 20 perkataan saya ingat saya hafal tiap hari pada dalam bahasa Arab lah. Saya ingat dalam setahun tu dah beribu perkataan saya hafal. Memang banyak sangat. Tiap hari hafal perkataan, cakap seorang-seorang dalam toilet masa driving, cakap seorang-seorang. Banyak hafal perkataan. Masuk tahun kedua saya pergi ke library. Bila pergi ke library, kawan-kawan saya kat UIA tahulah saya memang setahun tu saya hidup di library. Jadi lepas habis kelas petang duduk library sampai asar maghrib, sampai 2 tahun tu tahulah buku tu dekat mana. Buku ni memang akan ada kat sini. Kalau bab ni memang akan duduk dalam kitab ni. Jadi setahun tu belajar bahasa Arab sahaja, hafal perkataan. Tahun kedua di library. Jadi betul-betul membaca. Bila duduk di library setahun, saya dapat satu benda yang pelik. Ketika itu saya fikir sebenarnya belajar agama ni tak payah pergi negara Arab. Dan masa tu saya mula fikir yang belajar agama ni tak payah buat degree pun sebenarnya. Kau kena baca. Kalau tak baca tak boleh faham. Itu rahsia tu saya dapat ketika tahun kedua di matrik. Jadi masa tu saya memang banyak baca lah. Baru kita faham yang kalau tak baca memang takkan faham.
belajar agama ni very tricky. Siapa yang lebih banyak membaca, dia lebih banyak faham. Baru kita tahu, lecturer aku cakap pelan-pelan ni salah ni, tak betul. Ini benda yang silap faham ni. Dia kata hadis ni mutawatir, tapi sebenarnya bukan mutawatir. Dia kata hadis ni riwayat Bukhari, tak ada pun dalam Sahih Bukhari. Dia kata ini pandangan Hambali, bukan Hambali pun, ini pandangan Maliki. Baru kita tahu yang, belajar agama ni lain. Dia bukan kau pergi negara mana. Siapa yang banyak membaca, dia faham banyak. Jadi ketika tu saya tukar mindset lah. Saya fikir tak dapat pergi negara Arab pun tak apalah, yang penting nak siapkan degree. Dan saya ada hubungan yang baik lah dengan lecturer, banyak saya baik dengan dia orang. Sebab belajar sebab minat. Jadi saya belajar agama bukan sebab nak degree, sebab betul-betul minat benda yang saya belajar. Masuk di UIA, belajar lah beberapa tahun, sampailah grad. Tapi masa tu masih lagi doa, mudah-mudahan ada harapan nak pergi negara Arab. Itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak takdirkan belajar di negara Arab, Allah takdirkan bekerja di negara Arab. Jadi tak kisahlah, yang penting sampailah juga. Begitulah saya belajar. Cuma degree saya bukan bahasa Arab lah, degree saya dalam hadis. Dan adalah banyak benda yang berlaku juga sepanjang belajar tu. Sebab bila kita baca ni, ilmu ni dia kena membaca. Zaman sekarang ni terutamanya, kita tak baca, kita tak boleh faham. Bila kita baca, kadang-kadang sampai dalam kelas dengan lecturer yang memang rapat kan, dia boleh tanya kita, Salman kau baca bab ni kan? Cerita saya apa berlaku dalam bab ni. Sekarang ni pun bila saya balik jumpa dengan lecturer yang dulu-dulu mengajar head department, jumpa dengan Dr. Azman, dia tahu lah saya suka baca bab falsafah. Jadi dia akan tanya, dalam bab ni apa beza Ibnu Taimiyah dengan Baqilan ni? Maksudnya, it is not about PhD, it is not about your Profesor Madya ke apa. Tak, bukan itu. Agama kena baca. Tak baca tak boleh faham. Jadi itu yang saya buatlah, saya baca. Bukanlah saya paling banyak membaca, malah lebih banyak baca. Sahabat-sahabat belajar hadis lebih tekun dalam hadis. Cuma membaca lah, itulah rahsia sebenarnya. Dan pada saya tak ada rahsia. Bukan kata kau nak jadi pandai kau kena belajar Islamic studies, tak. Kalau tuan-tuan boleh baca Bukhari, Muslim, Muwatta Malik, mungkin boleh jadi lebih banyak maklumat daripada saya. Jadi proses itu perlu berterusan. Mudah-mudahan akhirnya itulah, kita berusaha. Allah letak kita kat mana lah. Allah nak jadikan kita bagus dalam bidang ni, kita bagus dalam bidang ni. Allah jadikan kita bagus dalam bidang lain, kita bagus dalam bidang lain. Dan kita pun tak tahu siapa yang lebih baik. Buat jiwa kita masing-masing kan, Allah yang kawal. Mungkin tuan-tuan tengok, dia ni nampak macam bagus ni, boleh ceramah, ingat dalil. Tuan-tuan tak tahu, mungkin saya baca dalil sebab nak menunjuk saya hebat. Boleh jadi dengan itu Allah azab. Boleh jadi orang-orang yang cakap slow, sepatah-sepatah, kita dengar boring, mengantuk, dia ikhlas di sisi Allah kan. Jadi akhirnya yang dinilai di sisi Allah seorang hamba dengan Tuhan dia. Kita tak tahu. Sebab tu antara para ulama mereka selalu berdoa, Allahumma ighfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma Allahumma ja'alni khairan mimma, lupa lah cara doa tu. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Kita selalu baca doa ini, bagus. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku kerana percakapan manusia. Kita lah sama-sama, kadang-kadang orang puji kita, orang nampak kita, wow hebatnya. Kadang kita bukan baik macam tu pun. Kita pun ada juga lolak dan kelolohnya, cuma orang tak tahulah. Jadi kita selalu minta, ya Allah, janganlah engkau azab aku kerana apa yang mereka kata kepada aku, dan juga janganlah engkau jadikan aku, ampunkanlah aku pada benda-benda yang mereka tak tahu ni, dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka sangkakan. Sebab ramai manusia, saya sendiri dan orang lain, kita nampak hebat tapi mereka tak sehebat tu. Nampak ya, bila ceramah ni nampak hebatnya, padahal tak tahu sebenarnya baca buku hafal maklumat boleh jadi. Lepas tu semua ni boleh jadi. Sebab itu kata sebahagian ulama yang memuji Al-Imam Al-Bukhari, dia berkata ramai manusia indah khabar dari rupa dia. Nampak hebat tapi sebenarnya tak hebat sehebat tu, kecuali Al-Bukhari. Al-Bukhari rupanya lebih hebat daripada khabar dia. Nampak sikit, dia tahu lebih daripada yang kita nampak. Jadi itulah, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita. Wallahu a'lam. Balik Ustaz dengan saya dulu nak jadi ustaz, jadi accountant. Saya nak jadi accountant tadi. Kembali lagi, tak apa, rezeki masing-masing kan. Ada apa saran ni kan? Cakap dulu nanti. Dia kawan di office. Sekarang ni dia bermazhab Syiah. So dia kata adakah kaedah-kaedah tertentu bagi membolehkan dia menukar Syiah kepada Sunnah wal Jamaah?
Macam nak tukar Syiah jadi Sunni? Dia Syiah, Ismaili ke Imamiyah lebih kurang. Kemudian dia nak jadi Ahli Sunnah. Ada kaedah-kaedah tertentu yang dia perlu ikut. Okey, soalan ni adalah ada kawan di office sahabat kita, dia Syiah tapi dia nak convert jadi Sunni. Ada tak kaedah-kaedah yang tertentu untuk convert daripada Syiah ke Sunni? Kalau saya boleh tambah sikit soalan tu, kalau kita tahu ada kawan kita, sahabat kita Syiah, adakah satu benda yang wajar untuk kita convert dia jadi Sunni? Dan kalau wajar, apakah cara yang terbaik untuk kita buat? Tukar mazhab ni bukan macam tukar agama. Tukar agama kita kena mengucap balik. Tukar mazhab tak payah mengucap. Dia sekadar dia bertaubat daripada i'tiqad yang salah, itu telah memadai. Kalau dia Syiah, kita cuma ajar dia kepada kau jangan kafirkan Abu Bakar, jangan kafirkan Umar, jangan kafirkan Uthman, jangan hina sahabat-sahabat Nabi. Itu dah memadai. Kau kena anggap bahawa tidak ada walayah pada Ahlul Bait. Mereka ini dia dimuliakan, tapi bukanlah mereka ini dianggap pemerintahan mesti pergi kepada mereka. Mereka ini maksum seperti Nabi. Kepercayaan ini sahaja perlu dibuang. Dia nak tetap kekalkan nama dia Syiah pun lantak dia lah. Yang penting kita mengkritik Syiah bukan sebab nama dia Syiah. Kita kritik dia sebab dia kafirkan Abu Bakar. Kita kritik dia sebab dia anggap Ali maksum. Kita kritik dia sebab dia anggap nikah mut'ah tu boleh buat. Jadi apabila kepercayaan dia ni selari dengan nas Al-Quran dan Sunnah, bubuhlah nama apa dia nak bubuh pun, itu tak ada masalah. Jadi kalau kita nak influence dia untuk convert kepada Sunni, tak perlu tukar nama dia. Kita cuma kena mengajar dia, kau kena tahu Abu Bakar, Umar, Uthman, mereka ni adalah tokoh. Kau kena tahu bahawa Ahlul Bait ataupun bukan Ahlul Bait, tak ada siapa pun maksum melainkan Nabi SAW. Kau kena tahu bahawa nikah mut'ah itu terkeluar daripada ajaran Islam. Nabi telah mansuhkan mut'ah. Kau kena tahu bahawa tempat paling mulia di atas muka bumi ini adalah Makkah, bukannya Karbala. Itu sahaja kita sampaikan kepada dia. Jadi bukan perlu kita mengajar dia supaya tukar nama kepada Sunni. Kalau dia kata aku Syiah tapi aku tak kafirkan Abu Bakar, aku Syiah tetapi aku tak anggap Aisyah pelacur, cuma pada aku rasa Ali tu lebih wajar jadi khalifah, ketika tu dia tak kafir. Selagi dia tak kafirkan sahabat, selagi dia tak menolak mana-mana benda yang jelas dalam Al-Quran, dia tidak kafir. Dia cuma kata aku tak kafirkan siapa-siapa, cuma aku rasa yang paling layak jadi khalifah lepas Nabi adalah Ali, bukan Abu Bakar. Tapi aku iktiraf Abu Bakar sebagai khalifah. Kalau tu dia tak kafir. Anak kita nak pergi kahwin dengan dia boleh, kalau cantik lah. Kalau cantik tak payah lah. Jadi dia tak kafir. Sampai dia kafirkan sahabat, sampai dia menolak benda-benda yang qat'i dalam Al-Quran, masa tu baru dia jadi kafir. Sesat, siapa-siapa boleh sesat. Apa saja kepercayaan bercanggah dengan pemahaman yang benar, mereka boleh jadi sesat, tapi belum tentu kafir. Wallahu a'lam. Ini mungkin sambungan daripada soalan tadi. Jadi sebagai seorang awam, sebanyak mana, saya bukan ustaz, sebanyak mana ilmu agama yang perlu saya tahu, saya ketahui atau saya belajar. Dia bukan masalah ustaz ke orang awam. Masalah lagi banyak kita belajar, lagi banyak pahala. Talabul ilmi fariidah. Belajar ilmu itu wajib. Ada yang wajib aini, semua orang mesti tahu. Apa yang wajib aini? Semua orang mesti tahu fardu ain. Rukun solat, rukun puasa, rukun haji bagi yang nak pergi haji. Itu fardu ain, semua orang kena tahu. Ada kadar bahasa Arab yang fardu ain, kata Imam Syafi'i. Apa fardu ain? Dia kena faham bacaan dalam solat. Itu wajib. Semua orang kena berusaha ke arah tu. Tapi lebih daripada itu, dia bukan fardu ain, dia fardu kifayah. Kifayah maksudnya kalau dalam kampung tu seorang tahu, dah memadai. Dia boleh ajak orang lain. Ustaz, saya ada harta banyak ni, banyak mana nak bayar zakat? Kita pun bagi tahu kat dia, sekian-sekian pun kena bayar. Itu telah memadai. Tetapi siapa yang menuntut, dia dapat pahala. Tak nak menuntut, pada dia aku belajar setakat aku tahu solat je dah memadai, tak nak tambah ilmu agama, dia telah memadai. Jadi minimumnya segala ilmu yang bolehkan dia beribadat itu telah memadai. Tapi siapa yang berusaha lebih daripada itu, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada tekanan sebenarnya. Orang kata susah, oh ni main ceramah suruh orang baca Sahih Bukhari, Muslim ni semua, tak nak baca. Tak apa, tak nak baca terpulang.
Siapa baca, tambahlah ilmu dia. Siapa tambah ilmu dia, semakin dekatlah dia dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak nak baca, dia kata aku tak nak ambil tahu benda ni, aku nak beribadat je. Dia nak zikir setiap hari, dia nak solat setiap hari, terpulang. Pilihan masing-masing. Jadi, apa kadar minimum? Kita tahu ibadat yang kita buat, rukun-rukun dia, tak tahu hadis tak apa. Itu telah memadai. Selain daripada itu semua adalah tambahan. Macam seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut dia Dhafirain, rambut dia dendat dua. Dia datang masuk masjid, dia kata, "Weh, aina Muhammad? Mana Muhammad?" Sahabat kata, "Apa hal ini? Tiba-tiba datang jerit, orang tak pernah jerit dalam Masjid Nabawi." Orang petunjuk itu Nabi. Dia pun datang. Dia tanya Nabi, "Wahai Muhammad, kalau aku nak masuk Islam, apa yang aku kena buat?" Nabi kata mengucap. Dia kata, "Lagi apa yang aku kena buat?" Nabi kata, "Kena solat 5 waktu." Dia kata, 5 je, tak ada lebih. Nabi kata, "Tak, 5 je. Kecuali illa an tatawwa." Kecuali kalau kau nak buat sukarela boleh tambah. Selain daripada tu 5 waktu je. Dia pun fikir-fikir, dia kata, "Ada lagi tak?" Nabi kata, "Ada, puasa sebulan, bulan Ramadan." Dia tanya, "Oh, lebih daripada tu ada lagi tak puasa?" Nabi kata, "Tak, sebulan je. Illa an tatawwa." Kecuali kalau kau nak sukarela. Dia tanya, "Ada lagi tak?" "Ada, zakat." "Selain daripada zakat, perlu tak aku keluarkan harta aku?" Nabi kata, "Tak, melainkan sukarela." Dia pun dengar-dengar, dia kata, mudahnya." Dia kata, "Kalau gitu aku nak masuk Islam lah. Dan demi Allah, aku takkan tambah dan aku takkan kurangkan melainkan apa yang kau cakap ni. Sukarela ni semua aku tak mau. Solat sunat, puasa sunat, sedekah sunat, semua aku tak mau. Yang aku tahu solat 5 waktu, bayar zakat dengan puasa. Itu je, lain aku tak nak tahu." Dia pun jalan. Bila dia jalan, Nabi kata, "Aflaha in sadaqa." Nabi kata, kalau dia buat betul macam dia cakap tu, dia masuk syurga. Dia selamat. Maksudnya itulah minimum dia. Siapa yang nak tambah, itu semua sukarela. Wallah. Ya, ada soalan lain? Lanjutan nak tambah lagi tu. Okay. Bagi mereka-mereka yang nak belajar hadis, for example kan, sebab cakap tadi nak belajar, mungkin boleh bagi benefit pada yang ada. So Ustaz kata sebab kita ada kutub sittah. Ada setengah kata kita start dengan Sahih Muslim dulu. Ada setengah lagi kata yang susunannya cantik dan bahasa lebih mudah, baca Sunan Ibnu Majah. So mungkin bagi kawan-kawan kat sini, Ustaz punya cadangan berdasarkan mungkin yang ringan yang senang dibaca, mana yang patut didahulukan antara kutub sittah? Jadi persoalan dia adalah Ustaz ada recommend sebelum ni siapa yang nak belajar hadis daripada kitab Sunan Sittah yang Bukhari, Muslim, Majah, Abu Daud dan sebagainya. Jadi Ustaz dia kata yang Sahih Muslim lebih mudah untuk faham banding dengan Bukhari. Dan daripada sahabat kita juga mengatakan bahawa Ibnu Majah ni lebih topikal, lebih tersusun, jadi mungkin lebih mudah untuk dipahami. Jadi apakah saranan Ustaz untuk dari segi dia punya steps ataupun method of learning kalau kita nak belajar ilmu hadis? Ibnu Majah dan juga Tirmizi, dia samalah, dua-dua hampir sama. Susunan dia menepati susunan fiqh. Jadi kalau nak faham fiqh, itu dua kitab yang baik untuk mulakan. Dan juga At-Tirmizi mungkin lebih baik sebab At-Tirmizi ada ulasan. Ulasan dia kadang-kadang dia ulas hadis ni sahih, tetapi ulama tak amal. Inilah yang menjadi amalan di negeri kita. Inilah yang menjadi amalan ulama sekian. At-Tirmizi banyak ulas. Jadi daripada ulasan tu kita boleh belajar fiqh. Hadis ni hasan. Kalau lemah, Tirmizi kata hadis ni lemah. Abu Daud juga sama. Kalau hadis yang lemah dia cerita, kalau tak cerita apa-apa, maksudnya dia boleh amal lah. Tetapi dalam pada itu, masalah dengan Sunan Arba'ah ni, masalah dia fiqh sahaja. Amalan-amalan fiqh. Tirmizi mungkin masukkan juga hadis-hadis akidah, tapi Ibnu Majah, Nasa'i dan juga Abu Daud core dia tentang fiqh. Kita boleh pandai fiqh bila belajar ni. Kitab Bukhari dan Muslim dia bukan kitab fiqh. Kitab dia Al-Jami'. Al-Jami' ni maksudnya dia menghimpunkan semua urusan hidup Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Bukhari dan Muslim dia sahih sahaja. Ada tak perbahasan ulama tentang beberapa hadis yang dipertikaikan dan sebagainya, kita tak nak masuk bab tu. Cuma asasnya dia semua sahih. Jadi kalau nak faham kehidupan Nabi, Al-Bukhari dan Muslim lebih mudah untuk kita faham. Habis saja kitab tu kita dah boleh faham daripada Nabi lahir ataupun daripada Nabi bangun pagi SAW sampai Nabi tidur, apa yang Nabi buat. Kita dah boleh nampak gambaran kehidupan Nabi. Bukan sahaja fiqh. Kalau Al-Bukhari dan Muslim, bezanya Al-Bukhari dia letak bab sendiri. Dan kadang-kadang dia masukkan hadis yang kita tak nampak apa kaitan hadis ni dengan bab ni.
Jadi kita perlukan syarah. Al-Bukhari ni seorang imam yang hebat. Mungkin kali kita boleh cerita secara panjang. Kadang-kadang dia letak susunan bab tu pun ada hikmah dia. Kenapa bab ni datang selepas bab tu? Kenapa bab tempat meletak tangan datang selepas bab khusyuk? Ibn Hajar kata di sini Al-Bukhari nak bagi isyarat letak tangan di tempat yang menjaga khusyuk, iaitu letak di jantung. Jadi perbahasan ni panjang. Sebab tajuk Al-Bukhari itu ada seni di sebalik tajuk. Tapi Sahih Muslim, Al-Imam Nawawi yang letak tajuk. Jadi Al-Imam Nawawi bila dia letak tajuk dia tu lebih mudah untuk diikut. Flow dia mudah. Untuk beginners cukup mudah. Jadi sebab tu pada saya, untuk nak faham kehidupan Nabi, Sahih Muslim tu macam baguslah. Kita tengok tajuk, kita baca hadis. Tengok tajuk, baca hadis. Daripada first bab penurunan wahyu sampai habis, dalam kepala kita dah ada gambaran. Ini kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak faham fiqh, pergi kepada Tirmizi. At-Tirmizi punya ulasan kuat tentang fiqh. Hadis mana yang jadi amalan, hadis mana yang ulama tak amal. Saya mula dengan Muwatta. Saya rasa macam tak kena juga. Bukan tak kena. Maklumat tu tak boleh nak faham. Sebab Imam Malik skip beberapa bab yang tak kena dengan mazhab dia. Dan Imam Malik mengkritik beberapa hadis yang ahli Madinah tak amal. Jadi ketika tu saya muda, umur 14 tahun. Bila baca jadi blank sekejap ni. Hadisnya sahih, tapi kenapa Imam Malik kritik? Tak nampak. Tapi bila start baca balik Muslim, lepas tu baca balik Bukhari, baca syarah, baru nampak sebenarnya Imam Malik buat begitu sebab manhaj dia begitu. Jadi barulah nampak sebenarnya Imam Malik anggap hadisnya sahih, tapi hadisnya sebenarnya sanad dia terputus. Sebab sahih pada pandangan Imam Malik, rawi mesti thiqah. Boleh jadi terputus. Dalam Muwatta Imam Malik ni ada asar tabi'in, bukan hadis pun Imam Malik bawakan. Jadi permulaan saya mungkin silap lah buat mula dengan Muwatta Malik. Pening sikit, tapi daripada mana kita mula pun, akhirnya apabila ilmu kita semakin bertambah, kita akan nampak kaitan bila belajar hadis. Dulu aku baca tu, ada kaitan dengan ni. Dulu aku baca yang ni, ada kaitan pula dengan. Mulalah dari mana-mana. Bila apa kitab sekalipun, ilmu hadis tu baik untuk kita. Tapi kalau nak mudah pada saya, Sahih Muslim baik untuk kita mula dululah. Kitab-kitab lain pun boleh mula. Tentu ada orang mengajar baca kitab-kitab yang kecil, kan? Baca Al-Azkar An-Nawawi, baca Riyadhus Salihin, boleh juga kitab-kitab begini. Cuma pada saya kitab-kitab begini dia selektif. Dia hanya sampai kepada kita sebahagian bab sahaja. Kalau kita nak tahu keseluruhan kehidupan Nabi SAW, Sahih Muslim lah pada saya pilihan yang baik untuk kita mulakan, agar kita boleh faham apa kehidupan Nabi SAW. Ada tak kemungkinan kita baca kita tersalah faham? Ada tak kemungkinan kita baca benda tu dah dimansuhkan, tapi kita masih lagi amal? Ada. Tetapi di sebalik itu kita akan dapat banyak maklumat-maklumat yang membantu dan memudahkan kita. Kita bayangkan kan, bila kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nanti kita solat, bila kita angkat tangan kan, Allahu Akbar, kita boleh faham, aku angkat tangan takat ni sebab Nabi buat begini. Bila kita baca Al-Fatihah sebagai contoh, Bismillah kita baca pelan, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita boleh faham, aku buat begini sebab Nabi buat begini. Bila kita bangun daripada rukuk, kita kata Rabbana lakal hamd, kita boleh faham, aku buat begini sebab Nabi buat begini. Beza dengan orang yang dia buat semata-mata kerana rukun solat 13, perkara sunat sekian. Macam matematik pula. Allahu Akbar, tik. Rukun pertama, finish. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tik. Rukun kedua, finish. Qul huwallahu ahad, yang ni sunat. Berbeza dengan orang yang bila dia solat, aku buat ni betul-betul nak represent solat Nabi SAW. Jadi cara nak mencapai itu adalah dengan membaca hadis Nabi SAW. Jadi cadangan saya mungkin baiklah kalau kita boleh mulakan dengan Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Saya kira tak ada lagi soalan. Teruskan. Ada satu SMS. soalan dia. Tahu tak SMS kat MC? Terima kasih sikit. Tanya apa signifikannya kita ni belajar tentang petanda akhir zaman, hari kiamat untuk zaman sekarang? Dia tanya saya, saya tanya Ustaz. So soalan ni adalah apakah signifikasinya untuk kita belajar tanda-tanda kiamat ataupun tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Tuan, antara bab yang Nabi SAW selalu sebut
adalah bab tanda-tanda akhir zaman ni. Nabi selalu sebut. Nabi pernah cerita kat para sahabat dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, sampai merah mata Nabi SAW bercerita. Pernah Nabi sekali itu Nabi kumpulkan para sahabat. Kata Ummu Salamah kata, ketika tu Nabi SAW kumpulkan sahabat, Nabi panggil untuk solat. Datang semua orang sahabat. Maksud Tamim Ad-Dari baru balik. Nabi kata, aku kumpulkan kamu ini sebab Tamim Ad-Dari telah menyampaikan kepada kamu cerita yang sama macam aku pernah cerita kepada kamu. Cerita tentang dia pergi ke pulau. Kita boleh baca baliklah hadis tu. Dia tersesat, kemudian dia jumpa makhluk yang besar, Dajjal tu tanya dia beberapa soalan, Rasul dah diutuskan belum. Kemudian disebutkan Dajjal tu akan datang pusing segala bentuk muka bumi, malaikat at-tibah. Kemudian Nabi ketuk mimbar Nabi SAW. Nabi kata, ala ukhbirukum hadhihi at-tibah. Bukankah aku dah cakap dekat kamu, Tibah tu negeri ni, Madinah. Jadi Nabi bagi peringatan yang sehingga sahabat takut. Nabi sentiasa bagi peringatan tentang Ya'juj Ma'juj, tentang Dajjal, tentang fitnah akhir zaman, tentang fitnah. Nabi kata akan datang satu fitnah yang bergelora, yang menghancurkan manusia. Nabi cerita tentang semua benda ni. Nabi cerita banyak benda. Apa signifikannya? Supaya manusia bersedia. Manusia bersedia. Kita tak boleh nak halang Dajjal. Nabi cerita akan datang satu zaman ramai pengikut Dajjal ni semua orang perempuan. Sampai seorang lelaki akan ikat kaki-kaki perempuan dia ni supaya tak ikut Dajjal. Jadi supaya kita bersedia dengan kehadiran Dajjal. Itu yang penting di sebalik cerita tu. Dan juga kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah sebut, aku bukan takut kalau Dajjal datang aku masih hidup. Sebab kalau Dajjal datang aku masih hidup, aku akan menjadi hujah bagi kamu. Tapi aku risaukan Dajjal datang selepas aku mati. Semua orang jadi hujah terhadap diri dia sendiri. Pernah sekali itu Nabi bangun pagi, Nabi kata wailul lil Arab minasyarri qad iqtaraba. Nabi kata celakalah orang Arab kerana kejahatan yang semakin dekat dengan mereka. Jadi maksudnya ancaman ni Nabi selalu bagi. Nabi selalu cerita supaya manusia dia bersedia. Dia bersedia untuk dua benda. Satu, pengakhiran hayat dia. Yang kedua, pengakhiran bumi ini. Dia kena bersedia untuk dua. Jadi bukanlah tanda-tanda itu untuk kita buat spekulasi. Dajjal rambut keriting, Nabi kata, mungkin rambut keriting tandanya sekian. Dajjal satu mata, mungkin satu mata ni pakai satelit kot. Dajjal ni dia jalan laju, mungkin dia nak jet pejuang kot. Ini semua spekulasi, tak penting. Yang penting kita bersedia. Apabila Dajjal tu betul-betul datang, semua orang boleh tahu. Karena dalam sebahagian riwayat yang dhaif disebutkan, mula-mula dia akan ajak orang buat baik. Orang akan ikut dia, ramai orang ikut dia. Lepas tu dia akan mendakwa dia Nabi. Bila dia start dakwa dia Nabi, orang-orang berilmu akan tinggalkan dia. Lepas tu dia akan mendakwa dia Tuhan. Bila dia dakwa dia Tuhan, ketika itu tertulislah kafara di dahi dia. Bila tertulis tu, semua orang yang ada iman akan meninggalkan dia. Dan dia akan pergi jalan di seluruh kampung. Sampailah akhirnya dia tunggu di luar Madinah. Dia tak boleh masuk. Malaikat akan jaga Madinah. Keluar seorang pemuda kepada dia. Pemuda dia kata, inni la'alamu annaka Dajjal. Aku tahu orang Dajjal. Dajjal kata, okey, aku buktikan kepada engkau yang aku ni Tuhan. Dajjal potong orang tu. Ini semua dalam hadis sahih. Dajjal potong orang tu kepala dua. Kemudian dia gabungkan balik. Bila dia gabung balik, dia kata, sekarang ni kau percaya tak aku Tuhan? Pemuda tu kata kat dia, tidak ada saat yang aku lebih percaya engkau Dajjal lebih daripada saat ni. Confirm kau Dajjal. Jadi ini semua cerita, ini saja nak bagi semangat lah. Tuan-tuan kalau baca Sahih Muslim akan jumpa semua cerita ni. Jadi mulalah membaca. Yang penting, kenapa diceritakan? Supaya kita bersedia, supaya kita sentiasa minta perlindungan. Nabi selalu minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil Dajjal, ataupun Allahumma inni a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal. Ya Allah, aku minta lindung daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Masalah dia Dajjal tak keluar lagi. Imam Mahdi punya banyak. Sekali dia tu kata dia Imam Mahdi, orang ni pula kata dia Imam Mahdi, orang tu pula kata dia sepupu Imam Mahdi. Dajjal tak keluar, Imam Mahdi melambak. Kita bersedia. Itu telah memadai. Itulah antara tujuan kenapa disebut hadis-hadis berkaitan dengan akhir zaman.